Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiringi rezeki ilahi. Yang berhormat Datuk Dr. Wan Rashidin Iwan Nordin, Pengerusi Jawatankuasa Pemuda Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Negeri Perak. Yang berusaha Dr. Mansar binti Ahmad, Ketua Eksekutif Institut Darul. Yang berusaha Puan Sri Hartini binti Muhammad Syamsuddin, Pengarah Wanita Perak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Kamal Kenny, Pengerusi Persekutuan Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia, FRAM, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Pengerusi-pengerusi NGO, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam ukhuwah, salam sahabat dan salam wanita Perak. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan izinnya dapat kita bertemu secara maya di siri ke-6 webinar Wanita Perak dengan kerjasama Institut Darul Rizwan dan FRAM. Saya Muhammad Izzuan bin Zakaria dari Wanita Perak adalah sebagai pengacara majlis pada petang ini. Bagi memberkati majlis ilmu ini, marilah kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, seperti semua sedia maklum, topik yang akan dibincangkan oleh barisan panel kita pada webinar siri ke-6 pada petang ini adalah bertajuk HKRS dan kesihatan mental, apakah berkaitannya? Mental sihat adalah matlamat utama untuk sesebuah negara kekal sejahtera dalam membangun komuniti bebas masalah jiwa. Hal ini kerana pandemik COVID-19 yang bergelombang selama beberapa fasa telah mengungkap pelbagai bentuk isu dan permasalahan sakit mental yang selama ini membawa stigma atau tabu untuk dibincangkan dalam masyarakat. Malah individu berdepan isu kesihatan mental sering dianggap mengada-ngada dan lemah apabila mereka menyuarakan keadaan kesihatan masing-masing. Berdasarkan sumber dari portal rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditarifkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri dalam dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Namun begitu, masih ramai tidak menyedari bahawa kesihatan mental juga adalah salah satu elemen penting dalam hak dan kesihatan reproduktif dan seksual HKRS. Hal ini kerana dengan keluasan isu dan perbincangan tentang kesihatan mental, elemen berkaitannya dengan HKRS kurang menjadi tumpuan untuk dibincangkan. Dengan peningkatan isu-isu sosial seperti pengantunan kanak-kanak, penderaan seksual, sumbang haram dan macam-macam lagi, masyarakat perlu cakna tentang pentingnya perkaitan kesihatan mental dan HKRS. Apakah indikator dalam mengenal pasti perkaitan ini? Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkaitan ini? Benarkah sejarah penderaan seksual itu menjadi pemangkin atau pendorong bagi seseorang pelaku? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, pastikan anda semua, sidang pendengar dan penonton yang dihormati sekalian untuk terus kekal berada bersama dengan kami sehingga ke penghujung webinar. Namun sebelum itu, marilah saya memperkenalkan sedikit latar belakang para panel dan moderator yang arif lagi bijaksana pada petang ini. Panel pertama diberi nama Dr. Lee Wen Jih. Beliau kini menjawat jawatan sebagai pakar sekretari di Hospital Bahagia Ulu Kintal, Tanjung Rambutan, Perak.
Beliau berkelulusan dalam ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS di Universiti Malaya pada tahun 2003 dan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang perubatan psikologi di universiti yang sama pada tahun 2011. Beliau juga adalah merupakan Certified Medical Impairment Assessor CMIA Perkeso pada tahun 2018. Beliau berpengalaman dalam perkhidmatan awam hampir 18 tahun menjawat jawatan sebagai pegawai perubatan dan pakar sekretari di beberapa hospital kerajaan di Negeri Sembilan dan juga Perak. Beliau turut berpengalaman luas dalam kajian dan penerbitan berkenaan isu kesihatan mental. Manakala panel kedua pula diberi nama Encik Muhammad Helmi bin Ibrahim. Beliau menjawat jawatan sebagai kaunselor di Kementerian Kesihatan Malaysia dan beliau berkelulusan dalam ijazah sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah Universiti Sains Islam Malaysia. Moderator webinar pada petang ini adalah Encik Muhammad Fazril. Beliau merupakan Ketua Program dan Projek di FRAM, mempunyai pengalaman hampir sedekad dalam kesihatan awam dan kerja-kerja komuniti. Beliau berkelulusan dalam ijazah sarjana muda di dalam bidang sains fisiologi di University of Otago, New Zealand dan sains sarjana kesihatan awam di Universiti Malaya. Cik Fazril mempunyai pengalaman bekerja dan berkecimpung dalam pelbagai lapisan masyarakat termasuklah golongan remaja dan projek pembangunan komuniti. Beliau banyak berkongsi dalam usaha memperbaiki sistem dan polisi sedia ada terutamanya terhadap golongan terpinggir. Sidang penonton sekalian, di sini ada sedikit makluman. Sekiranya terdapat beberapa cadangan, pertanyaan atau maklum malas sepanjang webinar ini, tuan-tuan dan puan-puan sebagai peserta boleh mengemukakannya pada ruangan chat yang disediakan dalam live stream Microsoft Teams. Dan jika anda menonton di Facebook Live, anda boleh kemukakannya di ruang komen yang disediakan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan platform ini kepada Tuan Moderator Encik Muhammad Fazril untuk meneruskan webinar ini. Dipersilakan, Tuan. Terima kasih kepada saudara pengacara Encik Muhammad Izzuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Dato' Dr. Wan Nur Ashikin binti Wan Nordin, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat dan NGO Negeri Perak. Yang berusaha Dr. Maisarah Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Darul Rizwan. Yang berusaha Puan Sri Hartini binti Muhammad Syamsuddin, Pengarah Sekretariat Wanita Perak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Kamal Kenny, Pengurusi Federation of Reproductive Health Associations Malaysia ataupun FRAM. Yang berbahagia ketua-ketua jabatan, Datuk Datin, wakil-wakil daripada agensi-agensi kerajaan mahupun bukan kerajaan yang menonton, dan juga tidak lupa tuan-tuan, puan-puan yang menonton webinar kita untuk siri 6 yang bertajuk HKRS dan Kesihatan Mental, apakah perkaitannya? Salam petang, salam hormat, salam keluarga Malaysia sekarang ni kan. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Jadi insyaAllah kita hari ini terima kasih sekali lagi kepada saudara Izzuan. Selamat datang tuan-tuan perempuan yang mana menonton. Seperti mana yang diperkatakan oleh pengacara kita sebentar tadi, hari ini kita akan cuba dalam usaha kita memberi kesedaran tentang hak dan kesihatan reproduktif dan seksual bagi orang-orang Perak, orang-orang negeri Perak. Kita akan berbincang tentang hak dan kesihatan reproduktif dan seksual dan perkaitannya dengan kesihatan mental, yang mana selalunya seperti yang diperkatakan oleh pengacara kita sebentar tadi, isu ini banyak stigmanya, banyak diskriminasinya dan banyak tabunya untuk kita berbincangkan dalam masyarakat sehingga kini di dalam tahun 2021 ni, apatah lagi dalam zaman COVID-19 dan pandemik ni, lagilah ianya semakin meningkat. Tapi apa perkaitannya dengan HKRS dan sebagainya, kita akan perbincangkan. Dan bersama saya hari ini seperti yang diperkenalkan oleh saudara pengacara sebentar tadi, kita orang kata tu alhamdulillah beruntung mendapat kedua-dua panel yang esteemed, orang kata tu berpengalaman dalam kesihatan mental dan juga HKRS, yang mana panel pertama kita iaitu Dr. Lee Wen Jie, pakar psikiatri, dan juga Encik Helmi Ibrahim, merupakan seorang kaunselor di kementerian. Alright, kita orang kata tu kita tak nak bazir masa lah di petang-petang Khamis yang mulia ini, tuan-tuan puan-puan yang menonton, Datuk Datin ya, yang berhormat. Kita terus dive in, kita terus
terus ke soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Lee Wen Jie. Kita mulakanlah sesi webinar kita dengan soalan. Doktor, sebentar tadi pengacara kita ada tanya kan, ada kasih definition mental health atau kesihatan mental kan. Jadi saya nak tanya kepada pakar lah, apa sebenarnya definisi kesihatan mental dan juga bagaimana statistik kesihatan mental di Malaysia. Silakan doktor. Hai. Okay, selamat petang, salam sejahtera. Salam sejahtera. Terima kasih Saudara Iswan selaku pengacara majlis dan juga thank you very much kepada Saudara Fazril selaku moderator. Sebelum kita start tu, saya nak ucapkan terima kasih lah pada Jawatankuasa Pembangunan Wanita Keluarga Kebajikan Masyarakat Wanita Perak, Institut Darul Uzan, FRAM dan sebab menjemput saya lah untuk melakukan sedikit perkongsian dalam isu HKRS dan juga kesihatan mental. Okey, sebenarnya saya setuju lah Fazril sebab dua isu ni sebenarnya ialah tabu. But isu yang kurang dibincangkan So kalau kita fokus kat kesihatan mental dulu, if we look at kesihatan mental I think we can go to the next slide. Okay, so sebagaimana yang macam pengerusi pengacara majlis Cik Iswan ada bincang tu, kalau kita quote daripada setiap individu ataupun NGO ataupun badan yang berlainan, mungkin pentarifan tu dia lain sikit. So kalau kita ambil dari WHO ni, kesihatan mental ni a state of well-being whereby seorang individu tu boleh merelasikan ke dia ability dia ataupun fungsi dia untuk menghadapi semua benda dalam hidup dia supaya dia boleh jadi seorang yang produktif. At the same time, kalau kita tengok dari dasar kesihatan mental negara juga, sama juga. It's basically kebolehan seseorang individu atau kelompok tu berinteraksi untuk mencapai kesejahteraan subjektif. Okay? So kalau kita tengok daripada yang pentarifan semua orang bagi tu, kesihatan mental tu tak bermaksudnya tak ada sakit mental. Sebab banyak orang ada kefahaman yang sempit sedikit. Dia ingat tu kesihatan mental tu, kalau yang sihat tu maksudnya dia tak ada sakit mental. Bukan saja macam tu. Sebenarnya kesihatan mental tu merangkumi bagaimana seseorang tu boleh berfungsi dengan baik dalam keluarga, dalam sekolah, dalam tempat kerja. So kalau walaupun kita tak ada sakit mental, tapi kita susah nak bekerja, tak boleh bekerja, lepas tu asyik kat rumah je, itu pun tak sihat dari segi mental, walaupun tak ada sakit mental lagi. Okay? So kalau tengok balik dalam statistik, saya rasa salah satu statistik yang sering dirujuk setiap tahun tu sebenarnya Institut Kesihatan Awam dia ada buat tinjauan, survey. National Health and Mobility Survey. Setiap tahun tu dia ada topik berlainan sebenarnya. Selalunya kalau berkaitan dengan kesihatan mental, kebanyakan orang akan quote daripada survey yang dibuat pada 2015 di mana tinjauan pada penduduk Malaysia mendapati kesihatan mental. Sebenarnya yang ni dia quote sikit lah. Dia bukan penyakit, dia sebenarnya masalah. Okay? So, dia buat satu saringan, lepas dia tengok berapa orang yang ada masalah kesihatan mental. Ini yang saringan. Dia tak bermaksudnya yang ada tu, positif tu dia ada sakit mental, dia ada masalah mental, masalah kesihatan mental. So yang kalau kita tengok dari kuat ni, 29%, hampir seorang dari 3 ada masalah kesihatan mental. Okay. Dan kalau kita tengok 2017, 2017 sebenarnya survey yang dibuat tu pada remaja. Pun statistik yang agak membimbangkan lah. So 1 daripada 5 yang ada rasa tertekan, 2 daripada 5 tu dia rasa bimbang. Of course up to 10% tu ada idea dia tak nak hidup lagi. Of course kita boleh bincangkan ada banyak sebab kat sini. I think another year dia akan fokus kat golongan warga emas
Dan juga I think the newest, one of the yang lebih baru tu data 2019. Ni saya tak letak kat sini tapi data tu dah publish di website Institut Kesihatan Awam is on depression 2019. Okay. Kalau tak silap lebih kurang 2% daripada penduduk Malaysia yang ada masalah kemurungan. So kalau kita tengok daripada data-data dengan nombor-nombor ni, kesihatan mental, masalah kesihatan mental tak jauh. Selalu kita ingat, ni bukan saya yang akan kena. Sebenarnya tak jauh. Kalau kita ikut balik statistik 2015, 1 dan 3 tu ada masalah kesihatan mental. Walaupun kita tak anggap dia sebagai sakit mental lagi, tapi dah ada tanda-tanda kesihatan mental tu tak begitu baik. Kemungkinan dari segi emosi, dari segi cara dia berkomunikasi. So, banyak yang kita boleh tumpu dekat sini. So, yang paling penting kita kena ingat, kesihatan mental tu tak bermaksud tak ada sakit mental. Dia merangkumi semua cara kita berkomunikasi, cara kita hidup untuk mencapai kesejahteraan dalam komuniti. Okay? Kalau kita tengok, I think we go for the next slide. Okay. Kalau kita tengok balik, macam mana kita nak tahu macam mana, apa yang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi seseorang tu kesihatan mental dia sihat ke tidak. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh bincangkan dari kat sini ya. Sebenarnya kebanyakan masa setiap individu berlainan. Okay, kalau kita tengok benda yang sama, tapi setiap individu ada cara respons ataupun tindak balas yang berlainan. Okay, sama dengan COVID kan macam ni. Duduk kat rumah, ada orang tu dia rasa happy. Ada orang tu dia rasa tertekan. Setiap orang individu berbeza. Itulah salah satu benda yang kita cakap mempengaruhi kesihatan mental sebab individu tu berbeza. Kenapa? Ada orang tu sebab asuhan dari awal. Okay, cara dia family bring up, cara keluarga ajar. So mungkin dia pemikiran dia berlainan. Okay. Sama juga kalau pengalaman awal hidup. Mungkin ada orang tu dari segi awal tu dia dah ada pengalaman yang tak begitu elok, dia belajar tak susah nak percaya kat orang lain. Contohnya. Okay. Ataupun personality. So ada orang yang dia jenis yang lebih kental. Ada orang tu dia akan fikiran negatif. Ada orang yang pesimis. Ada orang yang optimistik. So setiap individu berlainan dan setiap ciri-ciri ini akan menyebabkan kita ada tahap kesihatan mental yang berlainan. Okay? And I think sama juga dalam banyak benda tu kita ada faktor persekitaran. Okay? Ada persekitaran yang menggalakkan. Contohnya kita bagi keluarga kita happy. Balik rumah semua orang supportive. Of course, ini akan meningkatkan tahap kesihatan mental kita. Banding dengan seorang yang family tak begitu elok ataupun balik rumah tu banyak isu keluarga, dia mungkin menjadi satu risiko pada kesihatan mental. Okay. Okay. Terima kasih saya ucapkan. Itu dia panel pertama kita, Dr. Lee menerangkan sedikit tentang definisi kesihatan mental di Malaysia dan memberikan sedikit statistik tentang kesihatan mental di Malaysia yang mana sangat membimbangkan ya tuan-tuan perempuan, yang mana statistik yang disebut oleh pakar kita tadi, Dr. Lee, hampir 30% rakyat Malaysia, ini 2015 ni yang kita tahu, hampir 4.2 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental di 2015. Dan macam apa yang diperkatakan oleh panel kita tadi, dengan pandemiknya, dengan terperangkap di rumahnya, dengan faktor-faktor eksternal ataupun faktor luaran dan lalamannya mempengaruhi, dan mungkin data yang akan ditunjukkan oleh Institut Kesihatan Umum mungkin insya-Allah tahun ni ke bila-bila dalam masa terdekat,
akan menggambarkan peratusan yang lebih tinggi dan ini amat membimbangkan. Jadi tadi juga Dr. Lee ada sebut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental lah kan, macam ni. Jadi saya nak tanya kepada panel kedua kita, Encik Hilmi, seorang kaunselor daripada Kementerian Kesihatan, Encik Hilmi kan. Selain daripada terutama sekali dalam orang kata era pandemik COVID-19 ni lah kan, apa lagi Encik Hilmi, faktor-faktor yang Encik Hilmi sebagai kaunselor dan juga di kementerian dapat melalui program-program yang dijalankan dapat lihat yang mempengaruhi kesihatan mental rakyat Malaysia? Persilakan Encik Hilmi. Baik, terima kasih saudara moderator Encik Fazril, dan terima kasih juga kepada Wanita Perak dan kerjasama Institusi Darul Rizwan di atas jemputan untuk kita berkongsi ataupun membincangkan isu yang kata sangat tabu di kalangan masyarakat Malaysia untuk kita bincangkan pada hari ini. Sebelum tu untuk bagi saya tidak terlalu lewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kita pada 10 hari bulan 10 setiap tahun kita menyambut, dan saya rasa kenalah pada hari ini masih dalam bulan 10 kita membincangkan masalah kesihatan mental dan sebagainya lah. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan kepada moderator tadi, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental? Sebenarnya kalau kita cakap faktor ni banyak yang faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan mental. Macam Dr. Lee tadi ada cakap ciri-ciri individu itu sendiri, ciri-ciri individu sendiri yang mempengaruhi kesihatan mental seseorang tersebutlah. So contohnya self-esteem mereka, tabiat, kemahiran daya tindak, itu pun yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan masalah kesihatan mental ataupun mempunyai masalah kesihatan mental. Macam Dr. Lee kata tadi, asuhan daripada awal, macam mana dia diasuh, pengalaman hidup awal. Mungkin pengalaman hidup setiap orang berbeza-beza, tak sama. Mungkin si A pengalaman hidupnya berbeza dan si B pengalaman hidupnya berbeza, and coping skill untuk si A berbeza dan coping skill untuk si B pun berbeza. Bila coping skill berbeza dan kadang-kadang ada orang dia boleh cope dengan sesuasana ataupun persekitaran yang berlaku ataupun yang berlaku dalam diri dia. Ada orang juga tidak boleh cope. So kat situ akan ada perbezaan dan kat situ juga akan mempengaruhi seseorang tahap kesihatan seseorang individu lah. Yang keduanya adalah faktor persekitaran, macam Dr. Lee kata, faktor persekitaran. Contohnya tempat tinggal yang terlalu susah. Kalau kita lihat di sekitar Lembah Kelang, dengan jam, pergi kerja jam, balik kerja jam. Kalau kita duduk di PPR dan sebagainya kan, kita nak cari parking susah. Itu pun salah satu faktor ataupun yang mempengaruhi tahap kesihatan mental seseorang. Kita balik kerja, nak pergi kerja ni jam, dah balik kerja kena marah dengan bos, balik dah marah bos, hati dah panas ni kena marah dengan bos, balik pula jam lagi panas. So kena ada satu coping skill ataupun daya tindak yang berkesan untuk kita membantu tahap kesihatan mental. Tadi pertama adalah tempat tinggal terlalu sesak, kadang-kadang suasana terlalu panas. Dan yang terbaru mungkinlah disebabkan persekitaran sekarang ini, mungkinlah isu COVID, yang popularnya adalah isu COVID. Ini sangat isu yang sangat kita lalui bersama-sama. Maksudnya kita telah alami perkara ini dan kita masih lagi mengalami pandemik. Mungkin zaman pandemik kita tengok kepentingan berapa ramai orang menyedari rupanya tahap kesedaran mental ini rupanya amat penting. Kalau kita tengok tidak sihat seseorang itu selagi mentalnya pun turut tidak sihat. Kita ada kesihatan dari segi fizikal, kita ada kesihatan dari segi mental. Kalau kita kata fizikal kita sihat tapi mental kita tak sihat, maknanya sebenarnya seseorang itu tidak sihat sepenuhnya. Tidak sihat seseorang selagi mentalnya turut tidak sihat. Maknanya kita kena sihat dulu-dulah dari segi fizikal dan dari segi mental. Okey. So itu antara faktor-faktor tadi, ciri-ciri individu, faktor persekitaran. Contohnya tadi macam saya kata, tempat terlalu sesak, pergi jam, balik jam, suasana terlalu panas, bising dan sebagainya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kesihatan mental seseorang itu terjejas. Kalau COVID, macam COVID, kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak berjumpa kawan-kawan, kita tak boleh nak duduk satu meja. Itu sedikit sebanyak akan mempengaruhi tahap kesihatan mental seseorang. Tetapi benda ini perlu, bila kita tahu faktor-faktor itu, dan perlu ada daya tindak ataupun coping skill yang berkesan untuk membantu masalah ataupun tahap kesihatan mental kita. Jika seseorang itu tidak ada coping skill yang betul, daya tindak yang betul, so untuk chance untuk mereka mendapat mempunyai masalah tahap kesihatan mental itu tinggilah. Sebab tu ramai sekarang ni yang berkongsi macam mana nak alami stres,
macam mana nak mengalami burnout dan sebagainya. So maklumat di hujung jari, kita nak tak nak kita kena cari kat internet, baca dan sebagainya. Dan sekarang bila pengurusi majlis kata tadi, bila bercakap pasal kesihatan mental, pasal penyakit mental dan sebagainya, masyarakat sangat tabu untuk bercakap tentang ini. Yalah, cuba saya rasa Encik Fazril pun, kalau kita kat sekolah, contohnya kat sekolah kan, berapa ramai orang yang nak jumpa kaunselor. Mesti bila orang ingat, bila jumpa kaunselor mesti orang yang ada masalah. Itu dah menimbulkan satu stigmatize kepada orang, bahawa orang yang jumpa kaunselor ni mesti orang yang bermasalah. Lepas tu kalau kat kerja pula, tempat kerja, orang yang jumpa pakai psikologi kat tempat kerja mesti orang yang problem. So bila ada stigma yang macam tu, so masyarakat ataupun pelajar-pelajar untuk berjumpa dengan kaunselor ataupun psikologi untuk mendapatkan rawatan, mereka takut bila mereka berjumpa dengan seseorang kaunselor ataupun psikologi, orang sekeliling akan menganggap mereka ini mempunyai masalah. Padahal sebenarnya orang yang cerdik ni, orang yang cerdik adalah orang yang berjumpa dengan kaunselor. Dia tahu dia ada masalah dan dia cuba untuk mendapatkan rawatan. Itu sebenarnya orang yang bijak. Bukan orang yang bermasalah pun. Sebenarnya orang yang bijak, dia bijak menyelesaikan masalah ataupun apa yang berlaku dalam diri dia lah. Itu perkara-perkara yang perlu kita ketengahkan. Macam hari ini kita berbincang pasal berkaitan kesihatan mental dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang perlu, patutnya advokasi yang perlu kita maklumkan kepada masyarakat, bahawa jangan terlalu ada stigmatize terhadap kesihatan mental ataupun penyakit mental. Kita perlu war-warkan kepada masyarakat bahawa penyakit ini perlu dirawat. Penyakit ini perlu dirawat sama seperti penyakit fizikal. Kalau kita demam, kita makan ubat. Kan? Kalau kita ada masalah kita ada kecelaruan dan sebagainya, kita berjumpa dengan doktor, kita jumpa dengan psikiatrik dan sebagainya. Kita dapatkan rawatan. Kita tak nak benda dah jadi teruk baru kita nak. Kebanyakan sekarang masyarakat kita ni, Fazril, kan, dia tak dah benda dah teruk baru nak jumpa. Jadi kita tak ada awareness tentang kesedaran mental. Tapi inilah salah satu intervensi yang kita lakukan lah. Contoh Wanita Perak dengan Institut Darul Rizwan melaksanakan webinar ataupun FB Live tentang kesedaran mental. Saya berharap agar program-program macam ini perlu diteruskan. And then yang ketiga adalah faktor peristiwa dalam hidup. Macam Dr. Lee kata tadi, peristiwa dalam hidup. Contohnya kematian. Kematian. Mungkin dalam time COVID ni ramai saudara mara kita yang meninggal dan sebagainya. So itu memberi kesan dan pengaruh kepada kesihatan mental kita lah. Kesihatan mental kita terjejas. Contohnya masalah kewangan. Kalau ni saya suka berkongsi pengalaman saya, Cik Fazril, apabila saya bertugas di talian mental health, MHPSS, mental health psychosocial support, ada di kalangan pemanggil-pemanggil, kadang-kadang boleh dikatakan saya hari-hari kena marah, kena maki dan sebagainya, disebabkan sebenarnya masyarakat sebenarnya dah, bila time COVID tu masyarakat nak dia ventilate, dia nak luahkan something, kan, tak kisahlah apa. Terus kita sebagai kaunselor dan sebagainya, kita menolong kita punya pemanggil untuk menyelesaikan isu-isu yang melanda dalam diri kita lah. Okay, so tadi ada 3 faktor. Yang pertamanya ciri-ciri individu sendiri, yang kedua adalah persekitaran, dan yang ketiga peristiwa-peristiwa dalam hidup lah. Ini antara faktor-faktor, mungkin ada faktor lain lagi, tapi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjejasnya kesihatan mental seseorang itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Hilmi di atas penjelasan dan juga perkongsian tentang faktor-faktor tadi. Tapi saya amat tertarik dalam faktor-faktor yang Encik Hilmi jelaskan sebentar tadi, yang mana ada 3 ciri-ciri individu, faktor persekitaran, peristiwa-peristiwa dalam hidup. Contoh peristiwa seperti kematian ahli keluarga, especially terutamanya dalam situasi pandemik yang mana kita tahu keluarga sekam ataupun pergi meninggalkan kita dengan akibat impak daripada COVID-19 ini. Saya amat tertarik apa yang Encik Hilmi katakan sebentar tadi, yang mana Encik Hilmi ada cakap kadang-kadang ataupun kebanyakan kes yang datang ataupun presenting themselves, mempersembahkan diri mereka kepada kaunselor ke, kepada psikiatris ke apa ke, dalam stage yang lewat, dalam orang kata dah terlewat, ada orang kata tu dah teruk, ataupun orang kata tu dah tak dapat cope lagi lah, dah tak dapat ada daya ketahanan yang tinggi untuk cope kesihatan mental. Kan saya amat tertarik dan saya nak tanya kepada Dr. Lee sebagai seorang pakar psikiatri, kan,
in order for us to kalau kita nak diagnose awal ataupun kita nak kenal pasti awal sebelum terlewat kawan ke kawan keluarga ke yang mempunyai masalah kesihatan mental ni kan doktor, apa orang kata tu tanda-tanda masalah kesihatan mental? Mungkin ada tanda-tanda fizikal ke apa ke, mungkin doktor boleh perjelaskan. Dipersilakan doktor. Okey. Kalau kita tengok balik kesihatan mental, bila kesihatan mental kita terjejas, banyak jenis simptom yang boleh kita nampak ya. Tapi masalah tu dia setiap sakit ataupun setiap masalah tu mungkin ada simptom yang berlainan. So kalau kita nak setiap sakit tu kita listkan tu memang panjang. So what I think yang lebih senang kita just fikir balik, just kita listkan simptom yang tanda-tanda awal yang mungkin kerap kita jumpa ya. Okay. One of the things yang selalu kita miss tu dalam kesihatan mental kita asyik fikir benda yang berkaitan dengan mental je. Sebenarnya fizikal tu penting juga. Saya bagi contoh je. Okay. Katakan seseorang tu dia asyik murung, sedih. Kadang-kadang dia boleh manifest sebagai sakit, rasa tak sedap badan. Ini kita memang selalu nampak dalam golongan warga emas. Selalu mereka sakit-sakit. Tapi pergi check semua okey je. Last refer kat psikiatri, bila kita duduk berbual, ni macam dah ada nampak tanda-tanda murung ni. So dalam keadaan ini, kesihatan mental dengan kesihatan fizikal tu memang berkaitan dengan rapat. Satu lagi contoh, seorang pesakit atau yang ada tanda-tanda murung, dia dah rasa sedih. Dia akan rasa macam tak ada selera makan, rasa asyik, letih, lesu, tak boleh tidur. So semua tanda fizikal. Okay. So salah satu benda yang kita boleh catch is tanda fizikal, padahal kita check semua normal je. Okay. Kalau kita tengok dari fikiran tu mungkin dah berbeza. Okay. Seorang ada masalah mental tu mungkin kalau dia stres ke apa, dia akan ada fikiran yang negatif ataupun fikiran yang tak begitu normal. Lepas tu dalam segi kerja dia susah nak fokus. Okay. Yang paling ketara tu perubahan pada emosi. Okay. Ini bergantunglah pada sakit apa yang ataupun masalah apa yang kita nampak lah. Selalu dia dari segi emosi tu tak terkawal, sedih, sedih berpanjangan ataupun sedih yang sangat ekstrim. Dia rasa dia tak ada makna nak hidup lagi. So semua ni tanda-tanda yang kesihatan mental tu dah terjejas. Okay. Satu lagi asyik marah. Yang ni selalu kita nampak juga. Sebelum tu mungkin seseorang tu mungkin peramah, tak banyak marah, tapi bila dia ada masalah kat kesihatan mental, dia nampak dia berubah. Asyik marah saja. Benda sikit dia dah start yelling, dia akan shouting kat keluarga dia, sampai baling benda, dia dah nampak berlainan dah. Okay? Kita boleh nampak juga dalam perubahan tingkah laku semua. Let's say dia ada perubahan daripada apa yang tabiat dia yang biasa. Dan of course kalau kita tengok semua ni, bila benda ni dah berlaku, seseorang tu akan menghadapi masalah dalam berfungsi dalam masyarakat. Maksudnya, kalau kita tengok kan dalam pentarifan kesihatan mental tu, maksudnya kebolehan seseorang tu untuk berfungsi dengan optimum untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. So, bila seorang tu ada masalah dalam kesihatan mental tu, dia sukar untuk menjalani role dia ataupun tugas dia sebagai seorang dalam keluarga ataupun di tempat kerja ataupun sebagai seorang kawan. So dia tak dapat menjalani dia punya role sebagai seorang yang sepatutnya dia boleh buat. Okay, so itulah tanda-tanda awal yang kita boleh catch, kita boleh nampak perbezaan. Yang senang je, dia nampak dia dah berlainan daripada watak asal dia ataupun daripada personality asal dia. So I think it's important, saya setuju dengan apa yang our panelist Cik Ami cerita. Selalunya bila klien kita yang sampai kat kita tu dah agak lambat. So I think it's very important, penting dia kita ada platform macam ni, kita train gatekeepers. So selalunya yang tengok mula-mula tengok bukan kita sebenarnya. Cik Ami kalau dah sampai kat kita tu sebenarnya dah agak lambat dah. So pentinglah kita nak train kat NGO ke, kat masyarakat setempat ke, kat sekolah. Sebab gatekeepers ni lah yang akan jadi orang pertama yang akan jumpa masyarakat kita
Dan bila dia dah tahu, okey, inilah tanda-tanda awal ni ada masalah kesihatan, kita boleh catch early supaya kalau boleh tak payahlah sampai kita. Dia dah mula-mula dah boleh handle. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Lee. Tu dia tuan-tuan puan-puan. Tadi kita ada cakap pasal faktor dan Dr. Lee pun ada cakap pasal tanda-tanda. Orang kata Dr. Lee ada menyebut pasal gatekeeper, penjaga gate. Bukan jaga gate rumah tu ya. Jaga gate maksudnya untuk kita mengesan tanda-tanda awal seseorang sama ada rakan, diri sendiri ataupun kaum keluarga sedang mengalami masalah kesihatan mental, yang mana Dr. Lee membincangkan tadi tentang tanda-tanda fizikal, cepat letih, cepat lesu, fikiran negatif atau tidak normal ataupun terdapat perubahan dari segi sudut pemikiran seseorang tu, emosi, kesedihan yang berpanjangan, marah, panas baran, tapi tak semua kes lah ya. Marah, panas baran orang kata termasuk dalam tanda-tanda masalah kesihatan seksual, kesihatan mental, dan juga tingkah laku sedikit agresif, things like that. Alright. Kepada penonton-penonton kita hari ini yang baru sahaja orang kata join in menonton di siaran langsung acara webinar siri 6 kita sedang membincangkan HKRS dan kesihatan mental, apakah perkaitannya. Ya, yang mana tadi tu di beberapa minit awal tadi tu kita panaskan enjin, kita sensitize, kita orang kata kenalkan, sebar-sebarkan informasi ataupun pendidikan tentang kesihatan mental sedikit. Tapi ni sekarang saya nak transition lah, saya nak beralih pula kepada topik utama kita pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini, iaitu saya nak tanya kepada, again, saya akan kembali kepada Dr. Lee. Saya nak tanya Dr. lah kan, macam kita cakapkan sebentar tadi, perkaitan tentang kesihatan mental dan juga hak dan kesihatan reproduktif dan seksual. Apa sebenarnya perkaitan masalah kesihatan mental dan HKRS ni? Orang kata kalau ada ke, kalau orang masyarakat layman kita tanya, ada ke sebenarnya HKRS dan masalah kesihatan mental perkaitannya? Mungkin doktor boleh ulas sedikit sebagai tentang ini. Dipersilakan doktor. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok dari kesihatan reproduktif atau kesihatan seksual dengan kesihatan mental, dua benda ini sebenarnya berkait rapat. Kita tengok sebab dalam kesihatan reproduktif atau seksual, dia ada banyak elemen kesihatan mental kat sana. Sebab selalunya kita fikir pasal reproduction, seksual, semua dia dari tahap biologi, fiziologi, tapi kita jangan lupa dia ada elemen kesihatan mental dalam sana. Sebab saya bagi contoh lah, kalau kita ada masalah dalam masalah kesihatan seksual dengan awak keluarga semua, tapi dia ada perhubungan kat sana. It's between a person to a person, kan? So of course dia ada elemen sama ada perhubungan, relationship. So anything, sebarang benda yang boleh affect kesihatan mental, dia boleh affect kesihatan reproduktif seksual pada masa yang sama, sebab kita ni manusia berperasaan kan. Anything that affect kat kesihatan reproduction seksual boleh juga membawa pada kesihatan mental. Okay, so dia two way. Okay, dia bukan satu ada masalah lepas tu sebabkan satu lagi, ataupun sebelah sini sebabkan sebelah sini. Okay, so untuk senang kita tengok ada beberapa keadaan tu bila ada masalah di kesihatan mental, dia boleh membawa presentasi di kesihatan reproduktif ataupun kesihatan seksual. Pada masa sama, kalau kita ada masalah di kesihatan reproduction ataupun seksual, dia boleh juga membawa kepada kesihatan mental. Contohnya, kalau kita ada masalah dalam kesihatan reproduction, okay? Sebab mungkin faktor kesihatan, faktor fizikal, okay? Bila dia tak boleh fulfill responsibility sebagai seorang suami ke isteri, of course dia rasa tertekan. Bila tertekan tu, dia akan affect pada kesihatan mental. I think what kita boleh bincangkan lebih kat sini, kalau kesihatan, kalau kita ada masalah kat kesihatan mental, macam mana dia boleh affect pada kesihatan reproduktif dengan kesihatan seksual. Kalau kita tengok balik dalam setiap kali kita nak mendiagnosakan seseorang tu ada apa masalah kesihatan ataupun penyakit tu,
Dalam psikiatri atau dalam kesihatan mental tu, biasanya kita akan merujuk kepada beberapa dokumen saja, beberapa manual. Kalau kita tengok balik ke DSM, Diagnostic Statistical Manual ke-5, yang ni dah publish di 2013 lah. So dia ada tiga benda yang boleh digolongkan dalam masalah psikiatrik, masalah kesihatan mental yang boleh ada presentasi ataupun ada simptom di kesihatan reproduction. Okey, nombor satu ialah disfungsi seksual ataupun sexual dysfunction. Okey. Nombor dua is gender dysphoria ataupun masalah identity atau masalah jantina lah. Okey, nombor tiga is paraphilia. Nanti kita akan introduce lah. Okey, pada masa yang sama, kadang-kadang ada juga seseorang tu ada masalah kesihatan mental yang lain. Tapi dia ada presentasi ataupun dia akan affect pada kesihatan reproduction. Contohnya, kalau seseorang tu rasa murung, okay, depression. Okay, yang main tu depression. Depression ada banyak juga dia punya presentasi lah. But salah satu presentasi is dia dah tak ada keinginan tu buat apa-apa. Nak keluar rumah pun mungkin dia tak nak dah. Nak tengok TV pun tak nak dah. So macam manalah dia nak melibatkan diri dalam any kesihatan sexual atau reproduction. Okay. So the first one kalau kita tengok the sexual dysfunction. Okay. Sexual dysfunction ni that means dalam keadaan aktiviti sexual atau aktiviti reproduction yang normal, tapi dia ada gangguan dalam keupayaan melakukan aktiviti seksual yang normal. Yang ni kita tengok balik sebenarnya, that is why in kesihatan mental, kesihatan sexual reproduction, dia ada banyak faktor kat sana. Bukan saja kat faktor kesihatan mental. Kadang-kadang is faktor kita punya partner saya letak rakan lah kat sini ya. Sometimes masa perhubungan. Contohnya, suami isteri tu dah bergaduh. Kan? Kalau asyik bergaduh, macam manalah ada perhubungan yang intimate kan? Tak logik lah kalau baru je bergaduh kan. So that is very natural. Kalau dah setahun dah bergaduh, so bayangkan macam mana ada macam mana kaitkan dalam intimasi tu. Okay? Sometimes faktor individu. Okay? Dia mungkin stres tempat kerja. Asyik stres je. So mungkin balik kat rumah dia tak ingat nak buat apa-apa dah. Nak tengok TV pun tak nak makan pun dah kurang dah. So dia akan affect tingkah laku behavior dia. Okay? So these are common things. Sometimes is society, faktor budaya atau faktor agama. Okay? At same time, disfungsi seksual ni kadang-kadang it is medical. In fact, selalunya dia ada faktor medical kat sana. Sama ada tu hormonal ke, okay? Sama ada tu is neurological ke. So selalunya disfungsi seksual ni, I rasa dia akan, yang mula-mula dia jumpa tu mungkin bukan Cik Alwi ataupun saya. Okay, mula jumpa tu mungkin dia pergi urologist dulu ke, dia akan check dulu. Okay, sometimes bila check dapat tahu mungkin paras hormon tu tak okey dah. Okay, if you look at the next one, okay, if you look at the normal sexual response, so setiap peringkat tu ada kemungkinan ada disfungsi. Okay, from beginning tu keinginan dulu. Kita ada keinginan untuk perhubungan intim, desire. Sama juga kalau kat sini kalau kita ada masalah perhubungan, okay. So macam manalah kita ada desire tu. Sometimes it's arousal, sometimes it's dia tak boleh capai orgasm, and of course sometimes there are some pain kat sana. So all this sebenarnya selalunya kalau ada masalah-masalah macam ni, biasanya kita akan kena rule out dululah sama ada faktor-faktor physical dulu. Sama ada sometimes is hormonal, okay. Sometimes is neurological, okay. Dan memang ada ubat tapi itu bukan bawah psikiatri lah. Ubat tu dia tengok keadaan lah, okay. And once kalau dah rule out semua, kita tak boleh nafikan sometimes dia ada faktor kesihatan mental kat sana. Macam saya cerita tadi, faktor perhubungan, faktor keadaan, So sometimes kalau kita nak buat sesi keluarga tu selalu kita kena tengok balik keluarga dulu, baiki perhubungan antara suami dengan isteri. So semua benda kita kena settle dulu. Okay. So again, sexual dysfunction
sexual dysfunction atau disfungsi seksual ni, dia ada masalah di sexual response kat sana. Okay. And the second issue yang manual, DSM manual tu, dia ada cerita tu is gender dysphoria. Kat sini mungkin ada perbezaan sikit lah. Semula ingat mungkin ada kali cerita pasal gay ke lesbian. Tidak, itu sexual orientasi. Yang ni gender dysphoria. Gender dysphoria ni lain sikit. Dalam English kita ada terma yang berlainan lah, seks dengan gender lah. Okay. Yang ni mungkin dia rasa diri dia bukan jantina yang dia rasa dia jantina berlainan. Okay. And the issue is bila dia ada perasaan macam tu, dia rasa ada banyak perubahan emosi. Okay. And what he focus on is the perubahan emosi. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa terganggu, keliru, dia rasa cemas. Okay. Again, this one is very debatable. Okay. Sebab dulu tu label dia lain, label dia is gender identity disorder. Okay. And by 2013, DSM tidak ubah kepada gender dysphoria. Dysphoria, so the focus is dekat dysphoria. That means the emosi part. Okay, mungkin sebab dia ada masalah the identity part, dia akan rasa macam perubahan emosi. And we focus on that. Okay, kita fokus kat macam mana kita bantu, okay, untuk menghadapi semua ni. And the third one is a bit controversial also, what we call paraphilia lah. Okay, paraphilia ni agak susah lah. Okay, okay, sebab dia ada selain daripada elemen kesihatan mental, kesihatan fizikal, paraphilia ada elemen perundangan kat sana sebab semua ni salah. Okay. Paraphilia sebenarnya daripada dua perkataan lah. Para means beside lah, tepi lah. Okay. Philia is actually is one of the Greek word for love. Greek, dalam bahasa Greek love tu ada banyak jenis lah. Philia, eros, and agape. Okay. Philia is actually more for friends love kind of thing lah. Okay. So paraphilia ni, dalam disfungsi sexual, the activity sexual is normal. Okay. Tapi masalah tu dia tak boleh buat secara normal. Dia cannot achieve the normal sexual response cycle. Paraphilia is the sexual response cycle is abnormal. Maksudnya dia ada perubahan daripada keinginan seksual tu. Okay, so dia ada dua isu kat sana lah. Number one is perubahan pada activity preference tu. So dia bukan dia mungkin bukan fokus on the sexual activity, but dia akan fokus kat benda lain. Dia akan rasa teruja kat tempat lain. Okay, contohnya voyeuristic, exhibitionistic, voyeuristic, and sexual typo kat saya, masochism and sexual sadism. Contohnya voyeuristic tu dia akan rasa teruja kalau dia tengok orang lain saling baju. Kita fikir, orang saling baju, kenapa rasa teruja kan? So that's why dia punya target tu, dia punya aktiviti dah terpesong dah. Okay? So these are not normal. Dia punya preference tu tak normal. Exhibitionist lah, ni selalu nampak tu, dia akan buka baju kat lepas tu tunjuk kat orang lain. Dan ni pun kita rasa, kalau kita rasa fikir sebagai objek, dia rasa teruja. Kenapa? Pelik kan? Okay? Voyeuristic is dia akan cuba meraba lah. Ni selalu kat tempat orang ramai lah. Masochistic dengan sadistic tu seorang yang is basically due to pain lah. Dia akan rasa teruja. Kalau sadistic tu dia bila dia inflict pain kat orang lain. Masochistic tu bila dia menerima sakit tu. Okay. And all this, okay, the activity is abnormal. Okay. Satu lagi is the target dia. Okay. Contohnya pedophilic. Pedophilic is when target tu is kanak-kanak. Okay. Fetish. Fetish tu bila target tu bukan manusia. Benda. Kasut. Contohnya. Transvestite is dia rasa teruja bila dia pakai pakaian jantina yang berlainan. Okay. So semua ni dia sebenarnya ada banyak elemen perundangan kat sana. Okay. So selalu mungkin bila dia akan kena tangkap polis dulu lah sebelum hantar kat
kat penilaian untuk penilaian lah. So semua benda ni sebenarnya perkara yang tak begitu normal, and di banyak keadaan tu dia ada dia memang dah melampaui batasan undang-undang. So this one is at the same time tu dia ada banyak faktor kat sana. So kita tak boleh cakap sebab dia mungkin muda tu dia ada pengalaman ke. Sometimes it's very multifactorial. Okay, and of course list kat sini is not the only list lah. Bukan lepas yang banyak-banyak ni tak adalah parafilan. Ada sebenarnya, just that these are the one that yang lebih well documented. Okay, sometimes it's just more well documented, therefore kita boleh mention lah. Okay, and of course the next one is sometimes is bukan sakit yang tadi. Okay, yang tadi tu mungkin dia ada dokumen dalam DSM. Sometimes is again saya cerita, it is masalah medical. Okay, mula-mula tu masalah medical, mungkin masalah neurologi, okay, masalah hormonal. Lepas tu dia directly cause masalah kat reproduction, sexual. Then of course dia akan bawa kepada masalah kesihatan mental. At the same time juga sometimes is perubatan. Ada ubat tu dia boleh mengurangkan nafsu. Yeah. And sometimes is drugs. Drugs tu ada ubat, ada dada yang dia boleh meningkatkan, mengaktifkan, okay, merangsangkan pun ada. Okay, and sometimes it is mula-mula original tu dia penyakit ataupun masalah kesihatan mental, masalah psikiatrik. Lepas tu masalah reproduction ni sebahagian daripada presentasi. Bagi contoh lah, okay. Contoh seorang yang ada depression, dia rasa murung. Bila dia murung tu, is clinical depression lah. Kalau dia rasa murung tu, of course secara normal tu dia akan rasa dia tak ada keinginan nak buat apa-apa. So mungkin dia akan duduk kat rumah, tak nak bangun makan, tak nak mandi, tak nak buat apa-apa. So bila dia ada macam ni, memanglah of course desire is low. Okay. So of course dalam keadaan ni kita tak panggil dia sexual dysfunction sajalah. Basically sebab sexual dysfunction tu originalnya daripada kemurungan. Okay. Nombor dua, contohnya bipolar. Bipolar kalau siapa-siapa yang tak kena bipolar ni, bipolar ni pun salah satu penyakit yang melibatkan emosi. Okay. Dia ada dua pole lah. Bi tu two pole is polar kutub utara dan kutub selatan lah. Okay. Salah satu tu is murung. Kadang-kadang mereka murung. Kadang-kadang mereka tukar jadi manic. Manic maksudnya terbalik lah. Dia rasa sangat aktif. Bila dia aktif, bukan aktif saja. Dia akan hilang that gut, kan. Selalu kita ada macam ada satu pengawal, ada satu kawalan kat minda lah. I tak boleh buat ni sebab ni bahaya ni. I tak boleh pandu laju sebab nanti kena saman. Betul kan? I tak boleh belanja banyak sebab nanti belanja banyak hutang. So selalu kita ada fikiran yang logik untuk stop us untuk buat sesuatu. Okay? Kita ada pertimbangan lah. Okay. So bila bipolar ni dalam keadaan manic, mungkin mereka dah hilang pertimbangan tu. Dia akan buat apa yang buat dia happy. So dalam keadaan bila dia manic, ada kemungkinan juga dia ada keinginan yang lebih tinggi. Okay. Schizophrenia is when seseorang sakit tu dia ada reality yang berlainan. Mungkin dia ada halusinasi, ilusi. Bila dia gangguan macam ni, dia juga boleh mempengaruhi hubungan intimate dengan keluarga yang mungkin suami ke isteri ke, ataupun dia totally change seseorang, reality seseorang tu. Okay? Baik. Terima kasih panel kita, Dr. Lee tadi ya. Okey, dalam apa yang saya boleh rumuskan lah tadi kan, serba sedikit tentang apa yang Dr. Lee katakan tadi, perkaitan mental health atau kesihatan mental dan juga hak dan kesihatan reproduktif dan seksual ni adalah sangat rapat, yang mana ia adalah jalan dua hala, two-way street, yang mana satu mempengaruhi yang satu lagi dan satu lagi juga boleh mempengaruhi yang satu. A mempengaruhi B, B juga boleh mempengaruhi A. Yang mana panel kita tadi, Dr. Lee menyebut tentang 3 sebagai contoh, yang mana yang pertama adalah gender dysfunction ataupun disfungsi gender, yang kedua adalah gender dysphoria, dan yang ketiga adalah satu orang kata tu, saya rasa kepada majoriti penonton kita pada hari ini adalah satu benda baru, iaitu parafilia.
parafilia ni tuan-tuan puan-puan, seperti contoh BDSM yang diberikan oleh Dr. Lee tadi, BDSM, pedophilic disorder, semua ni, kalau tuan-tuan puan-puan ingin membaca serba sedikit tentang, orang kata tu, menambah ilmu ya tuan-tuan puan-puan tentang parafilia ni, boleh pergi ke portal My Health. Ada serba sedikit artikel tentang parafilia ni dan juga contoh-contoh yang telah diberikan oleh panel kita tadi, yang mana apa kita kena buat, apa semua tu. Yelah kan, benda-benda macam ni, benda-benda baru, nak pula yang melibatkan dua benda yang sangat tabu dalam masyarakat kita, iaitu kesihatan seksual dan juga kesihatan mental. Dua-duanya tabu. Tapi kita kena juga sentuh. Kerana apa? Kerana masalah-masalah sosial, masalah-masalah isu-isu masyarakat sedang meruncing dalam perkaitan dua topik ini. Macam saya katakanlah di dalam introduction tadi kan, di dalam pengenalan topik kita ataupun di dalam sinopsis webinar kita hari ini, isu-isu sosial seperti sumbang mahram, rogol, apa semua tu kan, adakah perkaitannya? Itu kita kena, orang kata tu, diskusi yang lebih panjang, yang lebih mendalam, mungkin di dalam persidangan misalnya. Kan, saya tertarik tuan-tuan puan-puan, sebelum saya orang kata tu pergi ke panel kita dengan soalan seterusnya, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan puan-puan, Datuk Datin yang berhormat dan juga yang sedang menonton siaran langsung kita webinar 6 HKRS, yang mana kita akan mengupas HKRS dan kesihatan mental, apakah perkaitannya. Jika ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, sila drop, jangan malu, jangan segan, tanya-tanyakan, orang kata tanya-tanyakan di dalam ruang chat di Facebook Live ataupun di medium-medium yang ada, ataupun boleh juga message kalau yang mana kenal dengan sekretariat, staff sekretariat, boleh message mereka dan kita akan cuba mencuri masa supaya panel-panel kita boleh menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan puan-puan. Baik. Tadi dalam, orang kata, perbincangan dalam ulasan Dr. Lee tadi, ada disebut tentang masalah medical yang lain yang boleh mempengaruhi pertimbangan ataupun keseimbangan mental seseorang dan menyebabkan seseorang tu menjadi lebih terangsang ke apa semua, dan disebutkan tentang penggunaan perubatan, ubat-ubatan ataupun dadah, atau kita panggil sebagai stimulant drugs kan. Saya nak tanya panel kedua kita, Encik Hilmi kan, dalam Encik Hilmi, dalam orang kata tu kerja-kerja Encik Hilmi sebagai seorang kaunselor di kementerian dan juga pengalaman Encik Hilmi sendiri di agensi di agensi ADK dan juga penggunaan dadah ni kan, boleh tak Encik Hilmi kongsikan, ada tak senario yang mana perlakuan tidak senonoh seperti yang Dr. Lee perkatakan tadi, voyeurism lah, apa semua tu kan, dalam kalangan mereka yang di bawah pengaruh stimulant drugs ini, stimulant drugs yang merangsang mereka untuk melakukan perkara-perkara ini, yang mana kita tahu mereka sedikit terganggu dalam pertimbangan mental mereka. Dipersilakan Encik Hilmi. Baik, terima kasih Cik Fazril. Okey, kalau kita tengok balik persoalan yang tadi ni, adakah tingkah laku tidak senonoh yang di kalangan mereka ini berada di bawah pengaruh dadah ataupun mantra. Ya, kita akui memang terdapat perkara-perkara sedemikian disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dadah ataupun bahan terlarang lah, substance abuse ataupun penggunaan bahan terlarang. Okey, kalau kita tengok definisi bahan terlarang itu sendirilah, dadah itu sendiri adalah suatu perkara yang boleh memudaratkan seseorang dari segi emosi, tingkah laku, behavior dan sebagainya lah. So untuk seseorang itu berlaku ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh itu berlaku, mungkin terjadilah disebabkan oleh bahan-bahan terlarang itulah, disebabkan substance itu sendiri. Kalau kita tengok contoh sekalipun, kalau kita tengok ramai yang menggunakan, pengalaman saya di agensi tidak ada kebahasaan, ramai yang menggunakan drug ataupun dadah ni untuk meningkatkan lagi orang kata nafsu mereka untuk bersama dan sebagainya. So mereka lupa bahawa, mereka percaya bahawa apabila mereka mengambil substance ataupun dadah ini, mereka percaya mereka
mereka lagi, boleh menguatkan lagi nafsu mereka lah. Memang benda tu berlaku, tetapi mereka tidak berfikir secara panjang. Untuk short term, yes, berlaku. Tapi untuk long term, tidak ada kesan lain apabila seseorang itu menggunakan dadah ataupun bahan terlarang bagi tujuan yang tidak betul lah, bukan tujuan untuk medical, contohnya tujuan untuk seks dan sebagainya. Ramai di antara mereka mereka dah ada masalah dengan seks dan sebagainya, ada masalah ketegangan seks dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, disebabkan pengambilan bahan terlarang dadah dan sebagainya, mereka juga mengalami iaitu masalah dengan penagihan dadah. Penagihan dadah ni berlaku disebabkan mula-mula mereka kata okey, ini tak apa, ini untuk sekali dua. Tapi apabila dadah tu dah toleransi dalam badan dia, so dia ada masalah lain pula. Dia ada masalah ketagihan dadah dan sebagainya. So ini yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, yang mereka pada asalnya mereka takut ataupun ada masalah kesihatan seksual. Tetapi mereka takut untuk berjumpa dengan doktor ataupun perawat untuk dapatkan rawatan. Apabila perkara situasi itu berlaku, mereka mengambil jalan pintas dengan menggunakan dadah sebagai perangsang untuk dia kata ini boleh menguatkan kita, ini boleh bagi kita untuk bersama lama dan sebagainya. So perkara yang asas tidak diselesaikan dahulu, masalah kesihatan seksual tak diselesaikan, dan mereka telah membina masalah baru, iaitu masalah penagihan dadah. Bila ada masalah penagihan dadah, ada isu lain lah, dia akan kacau fungsi saraf kita. Dr. Lee akan mungkin Dr. Lee pun maklum berkaitan kalau seseorang itu mengambil dadah, dia akan ganggu fungsi saraf kita lah. Yang kedua, dia akan ada masalah lain, iaitu HIV/AIDS. Ini ramai yang berlaku kalau seseorang itu menggunakan pengambilan dadah dan dia terlibat dengan masalah seks rambang dan sebagainya. Mereka mudah untuk mendapat masalah HIV/AIDS lah jika mereka tidak mengamalkan cara seksual yang selamat. Maksudnya kita bukan nak menggalakkan mereka melakukan seksual, tak. Maknanya kita mengurangkan kemudaratan, contohnya memakai kondom dan sebagainya lah. So itu perkara-perkara yang perlu dilihat. Masyarakat, maksudnya mereka yang mempunyai masalah tersebut perlu melihat perkara-perkara tersebut. Kita jangan mengambil situasi perkara berdasarkan short term punya penyelesaian. Kita perlu melihat perkara itu sebagai long term punya penyelesaian. Kita tak nak mereka yang mengalami ataupun mempunyai masalah kesihatan seksual dan sebagainya menggunakan bahan-bahan terlarang, especially dadah lah, yang macam saya ulas tadi, especially dadah menggunakan sebagai bahan perangsang. Kalau kita tengok kat kelab-kelab malam dan sebagainya, ramai yang menggunakan ecstasy dan sebagainya. Kalau kita tengok bahan-bahan yang mudah didapati. So perkara-perkara itu yang membuatkan ramai yang terperangkap dengan mitos-mitos yang mengatakan ini akan menguatkan. Yes, untuk short term, macam saya kata tadi, untuk short term, yes. Untuk long term, dia akan memberi kesan yang tidak baik lah. Bila dia dah menagih dadah, dia isu lain pula. Bila dia dah ada penagihan dadah, dengan masalah sosial, masalah fizikal, kewangan dan sebagainya untuk mendapatkan dadah dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang mengakibatkan seseorang itu terjadi juga masalah mental, masalah kesihatan mental, mana nak dapat duit, mereka tak boleh nak survive dan sebagainya sebab masalah penagihan dadah. Kalau kita cerita ni, Cik Fazil, kalau masalah penagihan dadah, dia kena ada tajuk lain. So dia panjang kan, sebab kita kalau boleh kita tak nak seseorang itu terlibat menggunakan dadah. Kalau boleh kita nak mencegah dulu mereka daripada menggunakan dadah. Macam saya kata tadi lah, dia ada masalah penagihan sebab dia tak selesaikan masalah utama itu dulu, iaitu masalah kesihatan sexuality, masalah kesihatan seksual, dan dia tak tahu kat mana nak dapatkan. Sebab tu macam Cik Fazil kata tadi, masalah ni masalah tabu, masalah kesihatan mental, masalah seksual. Orang ramai malu untuk bertanya ataupun mendapatkan rawatan disebabkan bila kita mendapatkan rawatan, kita akan dipandang serong oleh masyarakat dan sebagainya lah. So kita nak masyarakat tahu bahawa jika seseorang itu perlu mendapatkan, kita tak nak macam ni lah. Kita tak nak benda tu dah berlaku, dah rosak, baru datang kat kita. Kita tak nak end product yang dapat kat kita. Kita kalau boleh prevention ini sangat penting. Kalau kita boleh banyakkan program-program prevention, banyakkan webinar macam ni. Ini adalah salah satu pendekatan yang perlu dilaksanakan. Dan kalau kita bercakap tentang prevention ni, Cik Fazil, dia tak boleh hanya sekali je. Prevention harus berterusan.
Prevention is kena selalu berterusan. Kita tak boleh one shot punya prevention kita buat hari ni, okay, tahun depan kita buat lagi. Bila kata prevention, dia kena berterusan lah. So ini adalah salah satu perkara-perkara yang perlu kita lihat lah sebagai satu yang boleh membantu masyarakat untuk tampil mendapatkan bantuan. Dan sekiranya perkara ini dapat diselesaikan lebih awal, so isu berkaitan dengan kesihatan seksual, itu berkaitan dengan penggunaan dadah dalam seksual dan sebagainya dapat dikurangkan lah. Seterusnya, itulah saya menyeru kepada semua yang mempunyai masalah seksual ataupun masalah ni, sila dapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan, di hospital-hospital untuk kita nak intervensi awal. Kita tak nak benda tu dah teruk baru kita datang. Macam ni katalah, macam Dr. Lee kata tadi, jangan dah dapat kat kita dadah yang dah teruk. Kalau boleh kita nak benda tu awal, supaya kita boleh merawat ataupun kita memberikan intervensi yang bersesuaian kepada mereka yang tampil untuk berjumpa dengan perawat ataupun yang golongan yang profesional. Alright. Ya, terima kasih Encik Helmi. Tu dia tuan-tuan puan-puan. Dah masuk satu pula lagi masalah kan, kalau kita perkaitkan HKRS dan juga kesihatan mental ni, yang mana seperti yang Encik Helmi ulas sebentar tadi, bila orang kata tu sexual desire ataupun keinginan seksualnya tu tinggi, dia ambil dadah, kita panggil stimulant drugs, dadah perangsang, untuk orang kata tu memuaskan nafsu mereka. Ada pula masalah yang lain, iaitu masalah seks rambang, terdedah pula kepada banyak penyakit. Orang kata tu, ialah kan, bila mereka ambil stimulant drugs tu, macam saya katakan sebentar tadi, hilang pertimbangan ataupun kewarasan mental mereka dalam membuat keputusan yang sepatutnya lah kan. Dan juga Encik Helmi ada perkatakan juga sebentar tadi, ecstasy. Ni sebagai orang kata tu perkongsian ilmu juga lah ya tuan-tuan perempuan. Banyak dalam saya punya pengalaman bekerja dengan community dan juga bekerja dalam pelbagai community ya, pelbagai-bagai nama tuan-tuan perempuan. Ada yang K, saya ingatkan apa benda lah K ni, rupanya methamphetamine, ada GHB, ada ice, ada macam-macam lagi tuan-tuan perempuan. Ya, ada poppers. Poppers. Ingatkan macam pop, rupanya poppers dadah. Jangan, oh ya Allah Akbar. Ya tuan-tuan perempuan. Jadi saya nak tanya, berbalik kepada perbincangan kita, saya nak tanya kepada Dr. Lee. Terdapat soalan daripada audience kita kan, yang mana tanda-tanda seperti yang Doktor bincangkan sebentar tadi, gender dysfunction, gender dysphoria, paraphilia ni kan, ada tak masalah-masalah kesihatan mental seperti yang dibincangkan oleh doktor ni dapat dikenal pasti tanda-tandanya dalam kalangan kanak-kanak? Silakan doktor, dipersilakan doktor. Okay, dalam gender dysphoria tu sebenarnya memang ada, if you look at the manual tu, dia ada list down lah petanda-tanda awal kalau dia berlaku pada remaja ataupun kanak-kanak. Contohnya kalau kanak-kanak tu mungkin dia tak akan play dalam for example lah, kalau yang kanak-kanak perempuan tu dia suka main doll, mungkin bila dia rasa dysphoria, dia tak dapat identifikasi diri dengan macam itu, dia mungkin tak akan play masak-masak, dia akan play permainan yang agak lasak yang lebih sesuai dengan lelaki. So dia ada tak sepadan dengan gender identity tu. Okay, so tapi ada banyak isu bila kita nak label, in fact pada kanak-kanak, in fact personally kalau boleh kita jangan label dulu, sebab kanak-kanak ni dia banyak benda yang tak faham lagi. Banyak benda tu tak matang lagi. So it's very difficult. Okay, of course saya bukan pakar psychiatric kanak-kanak lah. Of course dalam manual tu memang ada cerita it is possible, okay, but kita akan be very very careful untuk label. Untuk label seorang tu dah ada gender dysphoria di kanak-kanak. No lah. Probably sometimes tu kemungkinan besar dia masih is exploring, dia masih nak tahu what is jantina dia sendiri, macam mana nak act to that jantina. Okay, and sometimes bukan. So, kalau kanak-kanak perempuan dia suka main sport, takkanlah kita label tu semua orang tu ada masalah mental kan? Tak. So sometimes mungkin dia bakal jadi pemain bola sepak wanita. Kita tak tahu kan. So we try not to label, but of course kalau ada tanda yang
yang bahawa dia memang tak selesa dengan jantina tu is very obvious. Of course boleh bawa untuk assessment dulu, and of course we go from there lah. Baik. Terima kasih doktor. Jadi soalan seterusnya kepada doktor juga ya. Dalam 3 yang kategori orang kata tu masalah kesihatan mental yang doktor jelaskan sebentar tadi, disfungsi gender, dysphoria gender dan juga parafilia kan. Saya ada juga terbaca tentang CSBD ataupun compulsive sexual behavioral disorder. Mungkin doktor boleh jelaskan kepada penonton kita yang mungkin tadi gender parafilia, parafilia tadi adalah satu terminologi yang baru kepada para penonton, mungkin kepada para penonton yang menonton hari ini. Mungkin doktor boleh jelaskan apa itu compulsive sexual behavioral disorder ataupun CSBD ni doktor, dipersilakan. Okay, yang compulsive sexual behaviour ni benda yang nak cakap lama tak lama, nak cakap baru sebenarnya agak barulah. Okay. Sebab dia pernah diceritakan lah kalau dalam textbook medical lama, sometimes dia mention sebagai psoriasis, nymphomania. Apa yang utama kat sini is the activity sexual, okay, is more than normal, okay. So sometimes ada orang yang panggil dia hypersexuality, ada orang yang labelkan sebagai sex addiction pun ada. Sebenarnya if you really go to details tu memang ada perbezaan antara semua tema semua ni lah. But why compulsive sexual behaviour? Okay, what's the controversy? Sebab a few things kat sini. Number one, apa tu norma? When we say hyper means lebih daripada normal kan? Dia seseorang tu dah melebihi. Okay. So the next question is, apa yang normal? So setiap community, setiap tempat ada norma dia yang sedikit berlainan. Saya bagi contoh lah. This one I cannot remember offhand lah. Kalau tak silap lah. Many years ago, Durex yang pembuat kondom tu, dia ada buat satu survey di banyak-banyak negara lah. Okay, banyak-banyak negara lah. Okay. Kalau tak silap lah, negara yang penduduk tu mempunyai aktiviti seksual yang paling rendah, if remember correct, is Japan lah. Dia mungkin dalam 2 minggu mungkin ada aktiviti seksual sekali je. So kalau kat sana, kalau sekali seminggu atau 2 kali seminggu, ada tak dia dah lebih tu. So, persoalan macam ni, dia tak ada satu jawapan yang standard. Okay, dia tak jawapan standard. So until today, dia ada perbincangan, there is also discussion to say that this is a problem or not. Kalau nak problem tu, where is the cut-off point? So that is a very, very difficult question to answer. Satu persoalan yang sukar untuk kita jawab lah. Okay, that is why sampai sekarang pun kita tak ada satu kriteria, okay, yang basic untuk kita say this is, yang ini dah kira problem, ini masih boleh di-accept. Kita tak ada satu clear cut lah. Okay, that's why in DSM, manual yang kita guna from 2013, that is the US based lah, DSM. Dia memang tak ada masalah hypersexuality kat sini. Okay. But why compulsive sexual behaviour? Ini sebenarnya ini macam kelandah. Sebenarnya compulsive sexual behaviour, if I'm not mistaken, dia akan listed dalam ICD. Okay, the International Classification of Disease. 11, bukan jilid ke-10. Kita masih guna jilid ke-10 sekarang ni. So setiap kali kita buat diagnosa, especially kat KKM, kat mana-mana kita kena labelkan kan. Itu sebenarnya is based on ICD ke-10. 11, it is, kalau tak silap, is next year. 2020 baru dia akan launch. Tapi dia dah ada preview lah, macam preview lah. Okay. So compulsive sexual behaviour, kalau tak silap, it is in there. Okay. But there's a lot of question. Dia ada banyak persoalan kat sini. Okay. Dan macam saya cakap tadi, the persoalan asas is what is normal, what is not, what is acceptable, what is not. Okay. To us psychiatry also pun ada banyak persoalan juga. Kalau kita cakap ini, if we label this as masalah kesihatan mental, is it addictive? Maksudnya, adakah masalah ini masalah ketagihan ataupun kebergantungan lah. Sebab kalau
kita go through ketagihan, yes, people with this hypersexuality dia ada tanda-tanda macam orang yang ada kebergantungan dadah. Ilmi betul kan? Kalau orang yang ada macam masalah dadah tu dia akan guna lebih daripada hari-hari dia akan guna. Tak guna dia rasa gian. Lepas tu dia mungkin mula-mula guna tu satu stick saja. Lepas satu stick tu tak jalan dah, dia kena 2 stick. So dia lepas tu dia tak boleh cut dah. Dia cut je dia rasa macam semacam je, rasa withdrawal. Sebab dia ada fiziologi asas kat sana. So every time kita ada buat aktiviti atau dada, dia akan activate reward system kita. So when we say compulsive sexual behavior, adakah ini salah satu masalah persoalan addiction, okay? Or is it compulsive? Compulsive dia lain sikit lah. Compulsive is like OCD lah. Kita ada satu penyakit dalam psychiatric yang kita panggil obsessive compulsive disorder. In a sense dia ada satu perbuatan yang berulang. Or is it impulsive disorder? Okay, it's all technical lah. Tapi apa yang kita boleh nampak the agreement dalam banyak-banyak orang bincang tu, agreement is kalau kita cakap seorang ni ada aktiviti seksual yang berlebihan, compulsive sexual behavior tu is dia dah melebihi more than normal. The most important is not the normal part. Sebab sampai sekarang tu nobody can decide the normal part. Okay. The more important is dia akan ada masalah pada aspek kehidupan yang lain. Of course lah dia akan more than normal, dia rasa gian, dia akan fikir pasal aktiviti seksual saja. Tapi most important is dia tak boleh menjalankan fungsi dia sebagai seorang individu dalam dia punya kerja, dalam keluarga dia. Okay, so dia ada banyak masalah dalam tempat kerja, dalam keluarga, dalam sekolah ataupun tempat-tempat lain. Okay, so because of the aktiviti seksual tu, dia sebabkan dia ada masalah di tempat di mana-mana lah. Okay, contohnya di keluarga. So that is the element is kebanyakan orang akan agreed on. Okay, and of course when we wait until next year, mungkin senang sikit untuk kita cerita lebih lah. Sebab there are some people dia akan ada rekomendasi bukan saja compulsive sexual behavior ni. Dia kena bahagikan kepada different types of subcategory. Okay, contohnya bukan saja dia ada aktiviti seksual berlebihan, ada orang tu seksualiti tu tak ada, tapi dia tengok pornografi. Itu pun kalau nak kira dalam yang ni pun boleh sebenarnya. Although it's not the activity sexual, tapi dia dah element sexual kat sana. Okay, so again all this we wait until next year, whereby sebab when there's no agreement, dia tak ada agreement on the criteria and how to label this. So suka untuk kita discuss too much because kita tak, sebab kadang-kadang tu hypersexuality yang orang cerita dulu, pentarifan tu lain dari sekarang. So when that happens, sometimes we say that apa faktor yang boleh menyebab, how to go around it, how do we tackle this problem. So sometimes it's very difficult for us to zoom in lah. Okay. But it's a good thing that now people are starting to recognize that this is true. This is one of the mental health problem yang boleh kita cuba tackle. But of course, it is still something quite new lah in that sense. Terima kasih Dr. Lee. Itu dia tuan-tuan perempuan, compulsive sexual behavioral disorder atau CSBD ni satu konsep yang baru dalam bukan baru dalam dunia kesihatan, tapi mungkin baru dalam masyarakat kita untuk memperbincangkannya, dan juga apa yang diperkatakan oleh Dr. Lee sebentar tadi, yang mana ada fine line sama ada dia adalah gian ke, ketagihan ke, masalah mental betul ke, apa ke, masih dalam discussion. Dan insyaAllah macam Dr. Lee cakap tadi, next year, tahun depan, kita akan dapat satu modul ataupun guideline baru yang kita boleh perbincangkan dengan lebih detail tentang isu compulsive sexual behavioral disorder ni. Tapi tuan-tuan perempuan, saya sebagai seorang moderator dan juga advocate kesihatan awam ni, tuan-tuan perempuan, bagi para penonton kita yang menonton pada hari ini, kenapa kita perbincangkan isu hak dan kesihatan reproduktif dan seksual ni, dan juga kesihatan mental dan perkaitan-perkaitannya. Tuan-tuan perempuan, sedar atau tidak,
Malaysia melalui beberapa kajian ya tuan-tuan perempuan sentiasa tersenarai dalam top 5 paling banyak menonton laman-laman sesawang lucah. Tak pernah daripada 2016 kalau tak silap saya tuan-tuan perempuan sehingga 2020, terutama sekali dalam pandemik, tak pernah Malaysia satu pun jatuh daripada top 10 menonton laman sesawang lucah. Dan saya ingin bukanlah saya ingin perkatakan sedikit yang mana jenaka rogol digelak-gelakkan dalam medium awam, artis dan juga public figura berbincangkan jenaka rogol ya seperti tiada apa. Jadi oleh memandangkan masalah ini adalah satu masalah penting, kita bincangkan apakah berkaitan masalah mental, kesihatan mental dan juga hak kesihatan dan juga reproduktif dan seksual. Itu kenapa kita bincangkan ya tuan-tuan perempuan. Okey, tadi Dr. Lee ada sebut dalam compulsive sexual behavior ni atau CSBD ni dia boleh mempengaruhi faktor-faktor lain kehidupan dan antaranya adalah mungkin permasalahan sosial pula. Okay, impaknya adalah permasalahan sosial. Saya nak tanya kepada Encik Hilmi, bila ada masalah sosial ni kan ataupun interpersonal seperti yang diperkatakan oleh Dr. Lee tadi dalam salah satu daripada masalah kesihatan mental yang melibatkan hak dan kesihatan reproduktif seksual ni, bagaimana ya Encik Hilmi kita nak approach sebagai seorang kaunselor, bagaimana kita nak approach mereka-mereka ni yang telah menunjukkan ada tanda-tanda kepada disorder yang telah diperkatakan oleh Dr. Lee. Dipersilakan Encik Hilmi. Baik, terima kasih Encik Fazril. Okey, bila tadi Dr. Lee dah terangkan perkara-perkara ataupun kesan-kesan disebabkan CBSD dan Dr. Lee pun dah maklumkan tadi mungkin benda ni belum difinalkan lagi sama ada di bawah addiction ke ataupun di bawah compulsive itu belum difinalkan. Okay, berbalik kepada sebagai seorang kaunselor dan sebagainya, sebagai seorang perawat ataupun terapi, mereka yang CBD dan sebagainya ni, pertamanya kita perlu dekati dan fahami mereka. Apa sebenarnya yang berlaku dalam diri mereka sebenarnya? Mengapa seseorang itu terlibat dengan masalah tersebut dan mengapa ia terjadi kepada diri mereka? Sama ada mungkin disebabkan faktor-faktor lain, faktor persekitaran ataupun faktor individu sendiri, keluarga dan sebagainya. Kita perlu dekati dan fahami mereka. Dan sebab dalam sesi kaunseling dan sebagainya, dalam sesi kaunseling kita akan membuat dipanggil penerokaan. Kita akan tanya kepada klien kita, apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup mereka, adakah ini jalan yang dipilih dan sebagainya lah. So bila penerokaan itu kita selami, dan kat situ kita akan dapat satu sebenarnya kita panggil dapat satu problem ataupun punca sebenarnya mengapa mereka terlibat dengan masalah-masalah seperti CBSD dan sebagainya lah. Kita teroka apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Banyak sebab, mungkin ada sebab yang berlaku sebab persekitaran, pengaruh rakan sebaya dan sebagainya lah kan. Lepas tu di samping itu juga sebagai untuk kita nak approach mereka, kita kena terangkan kepada mereka sebagai seorang kaunselor, kita kena ada psikopendidikan kat situ lah. Psikopendidikan sangat penting. Kita kena terangkan kepada mereka apa kesan-kesan yang berlaku jika seseorang itu terlibat dengan seks rambang dan sebagainya lah. Contohnya dengan kalau dia satu disorder, maknanya dia perlu mendapatkan rawatan. Even kalau dia pun sebagai addiction dan sebagainya, sex addiction pun dia perlu mendapatkan rawatan. Itu kita perlu terangkan kepada mereka. Jika seseorang itu ada masalah contohnya seperti CBSD dan sebagainya, mereka perlu mendapatkan rawatan yang sebetulnya lah. Dan jika mereka tidak sebab ramai Encik Fazril, ramai orang ada sesuatu masalah ni, dia tak nak pergi mendapatkan rawatan. Itu puncanya sekarang. So bila dah teruk baru nak pergi mendapatkan rawatan. So kat sini pentingnya bila kita sesi kaunseling dijalankan, kita bukan sahaja meneroka, kita bukan sahaja untuk celik akal kepada klien kita ataupun kepada mereka yang mempunyai masalah ini, tapi kita beri psikopendidikan kepada mereka. Kita kena cakap kalau teruskan dengan situasi macam ni, apa yang akan berlaku kepada diri mereka, apa yang akan berlaku kepada keluarga mereka dan sebagainya lah. So
perjalanan mereka, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka jika benda-benda ini tidak dapat diselesaikan ataupun tidak diselesaikan dengan baiklah. Galakkan mereka untuk mendapatkan rawatan. Kalau sekarang ni kalau kita tengok hospital di kita menggalakkan untuk orang ramai kalau ada masalah dan sebagainya. Sebab kita di klinik kesihatan sekarang pun kita dah ada kaunselor-kaunselor kita sendiri. So masyarakat mudah untuk akses. Kita ada semua di klinik kesihatan, kita ada kaunselor, kita ada medical doctor. Kalau kita ada masalah perlu ni, kita boleh refer kepada psikiatrik, hospital dan sebagainya. So tak ada alasan untuk seseorang itu malu untuk mendapatkan rawatan ataupun takut untuk mendapatkan rawatan. Kalau secara tak nak jumpa, kita ada juga solusi dalam atas talian. NGO pun ada melaksanakan bantuan secara atas talian. Saya rasa banyak sekali sekarang ni NGO especially macam time COVID, banyak NGO yang membantu kita, especially membantu KKM dalam memberikan intervensi dalam kesihatan mental dan sebagainya lah. Contohnya dalam domestic violence dan sebagainya, WAO, ada macam-macam platform preventer sebagainya. Kita boleh melaporkan ataupun mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan ataupun NGO. Kalau boleh kita tak nak perkara-perkara ini berlaku disebabkan alasannya tak ada tempat untuk mereka dapatkan rawatan. Itu sebenarnya alasan mereka untuk tidak dapatkan. Mungkin ada di kalangan mereka tak tahu kat mana dapatkan. That's why penting lah macam saya setuju sangatlah program ini diterangkan. Kita tak boleh nak kata ini masalah kesihatan mental, masalah seksual, masalah kesihatan seksual ini perlu dibincangkan secara tertutup. Kita malu nak bincangkan. Perkara macam ni kita tak nak. Dan kita perlu bincangkan secara terbuka dan ilmiah. Bila kita bercakap tentang kesihatan seksual, kesihatan mental, orang malu nak bercakap. Tapi bila orang buat bila orang buat double meaning, lawak double meaning, itu orang boleh ketawa pula kan. Tu kita macam terbalik pula kan. Orang boleh ketawa kalau kita buat macam Cik Fazil tadi kata ada buat jenaka pasal rogol dan sebagainya. Itu orang nak dengar pula kan. Tapi bila kita bercakap tentang masalah kesihatan mental, malu pula orang nak pergi jumpa terapi ataupun psikiatri ataupun doktor untuk dapatkan rawatan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. So kita macam saya kata tadi lah, bila kita bercakap tentang masalah yang tabu ni, kita kena always bercakap tentang kesihatan mental, kesihatan seksual. Kita kena selalu beri intervensi kepada masyarakat agar masyarakat sedar bahawa perkara ini bukan perkara yang perlu disembunyikan ataupun disorokkan. Macam pertama tadi saya katalah, bila ada apa-apa masalah, bila ada stigma yang mengatakan bila jumpa dengan kaunselor dan sebagainya, bila jumpa dengan terapi dan sebagainya, mesti orang ni ada masalah. Bila benda stigma tu masih lagi menebal di kalangan masyarakat, that's why masyarakat ini takut untuk berjumpa dengan terapi ataupun doktor dan psikiatrik dan sebagainya untuk mendapatkan rawatan yang betul. Itu satu pendekatan approach yang kita boleh gunalah. Maksudnya saya tadi kata cuba dekati dan fahami mereka. Itu yang pertama, apa yang berlaku dalam diri mereka. Kita cuba untuk menolong mereka, teroka, dan terangkan kepada mereka apakah efek-efek, apakah kesan-kesan yang berlaku pada diri mereka jika mereka tidak mendapatkan rawatan. And then intervensi yang berterusan yang perlu kita galakkan kepada semua masyarakat, even semua berdasarkan agar mereka tahu bahawa perkara ini perlu mendapatkan rawatan dan pertolongan yang sebaiknya. Baik, itu satu ulasan yang saya rasa bernas lah tu Encik Ilmi ya, yang mana macam kita kata-kata tadi, kalau jenaka rogol tu boleh digelak-gelakkan, benda yang ilmiah macam ni jangan kita tabu-tabukan, jangan kita stigma-stigmakan, perlu diperbincangkan dengan lebih meluas, dengan lebih berilmiah lah di platform-platform seperti yang apa yang Encik Hilmi katakan tadi. Dan juga psikopendidikan, saya suka ya approach psikopendidikan ataupun intervensi yang berterusan dalam orang kata menangani isu-isu masalah kesihatan mental yang mempunyai perkaitan dengan kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, saya ingin berbalik kepada Dr. Lee. Banyak kajian di samping CSBD ataupun gender dysphoria yang diperjelaskan tadi, banyak juga kajian. Ini saya rasa dekatlah di dalam kalangan masyarakat kita kerana statistik penderaan seksual amat tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia ya doktor. So banyak juga kajian dilakukan tentang penderaan seksual yang mempunyai kaitan dengan hak dan juga kesihatan reproduktif dan seksual. Mungkin doktor boleh beri ulasan sedikit tentang penderaan seksual ni doktor. Persilakan. Penderaan seksual ni memang selalunya kita akan nampak setiap kali ada data yang keluar tu memang ada feedback daripada semua orang. I think earlier this year when
ada quotation daripada study yang Datuk Amar Singh buat statistik yang penderaan di Malaysia agak tinggi jugalah. Okay. So if you look at sexual abuse bukan sexual abuse saja. Sebenarnya dalam abuse ni dah digolongkan kanak-kanak. Sexual abuse is only one of the abuse. Salah satu je penderaan yang kita nampak dalam kanak-kanak lah. Okay, of course kita ada penderaan physical and of course penderaan emosi. Sometimes dia tak ada contact tapi penderaan dari segi emosi. And of course yang paling kita concern ni penderaan seksual lah. And problem is kerana dia tak berlaku sebagai eksklusif. Kadang-kadang dia ada penderaan physical plus sexual and sometimes and because yang buat ni dia adalah satu kumpulan yang heterogeneous. Maksudnya dia banyak-banyak faktor yang berlainan. Okay. But of course secara rumusan kadang-kadang if you look at it daripada segi individu boleh nampak beberapa keadaan yang boleh meningkatkan risiko seseorang tu melakukan penderaan seksual lah. Of course penyalahgunaan dada. And we look at in the past tu, masa kecil tu mungkin masa dia ada masalah disiplin, okay, ataupun dia dah penderaan kepada seks pada usia muda. Okay. Mungkin dalam zaman kesekolahan pun dah sexually active. And of course there are quotes lah yang data menunjukkan seseorang tu kalau dia pernah jadi mangsa penderaan seksual tu mungkin meningkatkan risiko dia jadi penderaan. Same thing also untuk penderaan fizikal. I think one of the logic is how we function now, macam mana kita behave, tingkah laku kita sekarang ni, kita sort of dah dipengaruhi masa kita muda. Contohnya kalau mak ayah kita selalu marah kita lah, okay, masa kita muda lah. So bila kita dah dewasa, kita ingat inilah cara untuk menjadi seorang ibu bapa. Ada anak kita buat salah je kita marah. Okay, so dia dah macam apa yang kita dah diajar masa muda, kita mungkin akan aplikasikan semasa kita jadi dewasa nanti. Same thing juga masa kita kalau kita pernah didera, physical ke, sexual ke. So sometimes dia ada, bila dewasa tu dia akan serapkan elemen tu masa kita nak behave as adult. Okay. And of course, kebelakang masa kita nampak ada penderaan ni, dia ada masalah perhubungan dalam keluarga. Okay. And of course, if we look at secara more in community, benda ni berlaku more commonly found, lebih kerap kita jumpa dalam tahap sosial ekonomi yang rendah ataupun di kalangan yang ada pengangguran tinggi. So it show that dalam keadaan yang tak begitu optimistik, yang lebih more stressful, okay, dan penderaan lebih senang berlaku. Okay, so daripada yang kita tengok kat sini bukan saja individu, daripada community pun kita ada banyak approach yang kita perlu buat lah, okay, supaya untuk mengurangkan risiko penderaan ini berlaku. Ya. Terima kasih Dr. Lee. Okey, itu dia tuan-tuan perempuan tentang penderaan seksual ataupun sexual abuse yang mana Dr. Lee tadi memperbincangkan yang beberapa faktor, antaranya masalah dalam keluarga, penyalahan masalah disiplin, dan boleh jadi daripada kecil ya. Okey, saya tertarik dan juga ada salah satu soalan daripada audience kita yang juga merupakan soalan saya seterusnya lah. So kita combine je lah terusnya tuan-tuan perempuan, yang mana dalam penderaan seksual ni ada diperbincangkan dalam beberapa kajian yang mana kita panggil sebagai adverse traumatic events during childhood, kan, semasa kecil. Jadi saya nak tanya kepada Encik Hilmi, orang kata tu kalau dalam bahasa laymannya atau dalam bahasa ni, dulu aku kena, sekarang aku kenakan orang, yang mana ataupun dalam ni pemangsa kini adalah merupakan mangsa suatu ketika dahulu tentang penderaan seksual ni, kan. Jadi apa komen ataupun kira dia trauma lah daripada dia buat balik benda tu, kerana pada mereka dalam orang kata tu mental, dalam orang kata tu kefahaman mereka, it's okay, macam seolah-olah dia orang dah okay dah kena dera seksual dia, so dia orang buat balik benda tu. Macam bully jugalah, cuma kali ni bullynya dalam bentuk seksual pula. Jadi apa ulasan Encik Hilmi tentang perkara ni, yang mana pemangsa kini merupakan mangsa satu ketika dahulu, kerana trauma yang telah dihadapi. Dipersilakan Encik Hilmi. Baik, okey.
Kalau kita tengok tadi Dr. Lipo ada terangkan dia boleh jadi dua keadaan. Dr. Lipo kata sama ada dia boleh jadi trauma ataupun dia boleh jadi dia akan balas balik, kiranya balas dendam balik lah. Dia boleh jadi keduaan. Yes, benda tu possible dan any situation pun possible lah. Okay. Kadang-kadang ada mangsa dia jadi trauma ataupun dia jadi mungkin PTSD dan sebagainya, depression dan anxiety disebabkan contohnya kalau kes rogol dan sebagainya kan. Kalau kes rogol, seseorang itu dirogol dan sebagainya, dia akan memberikan kesan trauma kepada diri individu sendirilah. Dia takut nak jumpa lelaki, dia tak nak bercakap dengan lelaki. Itu disebabkan oleh kisah-kisah ataupun perkara-perkara yang berlaku kepada diri seseorang itu. Contoh kalau dia dirogol oleh seorang lelaki, dia akan takut untuk bercakap dengan lelaki. Itu memberikan kesan trauma kepada seseorang. Tetapi ada juga perkara yang berlaku, benda tu boleh jadi keadaan benda tu dia akan membalas dendam balik. Sebagai contohlah ada orang ni diliwat dan sebagainya kan, dia kanak-kanak diliwat dan sebagainya, disebabkan perkara-perkara itu dia ada orang kata dendam untuk untuk melakukan aktiviti tersebutlah, untuk meliwat balik dan sebagainya. Dia boleh jadi kedua keadaan. Mungkin Dr. Lee boleh betulkan jika ada kesilapan dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya bukan perkara yang penting sebenarnya. Perkara yang penting sekarang ini kita perlu lihat adalah bagaimana kita nak keluarkan mereka daripada circle tersebut. Kita nak keluarkan mereka daripada circle tersebut. Kalau kita kata, okey, dia ni dulu dibuli, nanti besar aku akan dibuli. Sampai bila kita nak melihat circle itu berlaku dalam kehidupan seseorang? Okey, contohnya kalau orang yang dibuli tadi dibuat balik pada orang lain untuk dibuli. So kita tak keluarkan dia daripada circle yang salah tersebut. So perkara yang penting adalah bila seseorang itu terlibat ataupun mempunyai masalah tingkah laku ataupun perkara-perkara contohnya dirogol, contohnya diliwat dan sebagainya kan, untuk perkara yang penting adalah bagaimana kita nak mengawal, bagaimana kita nak memahami mereka bahawa ini bukanlah satu pengakhiran kepada mereka. Kita tak nak diorang berdendam. Kita tak nak benda tu, circle tu berlaku lagi. Dia dah habis ini, okey, nanti dia besar, dia buat kat orang lain pula. Orang tu buat besar, dia buat kepada orang lain pula. So kita tak kita tak keluarkan dia daripada circle yang berlaku dalam kehidupan dia. So that's why apa yang paling penting adalah kita kena keluarkan dia daripada circle tersebut dan kita bagi intervensi yang perlu. Contohnya kalau kita tengok kecederaan emosi sebenarnya lagi kita memberi kesan compare dengan kesihatan fizikal lah. Kalau kesihatan fizikal, kalau tangan kita koyak kita boleh cari dan sebagainya, cuma kita rasa sakit. Tapi kecederaan emosi ni kita tak nampak. Kita tak tahu kat mana sebenarnya kita sakit sebenarnya. That's why bila seseorang itu terlibat dengan trauma dan sebagainya, yang paling penting adalah kita membawa dia kepada intervensi yang baik, sama ada kita beri counselling dan sebagainya. Kita kalau dia ada masalah kita bawa dia ke psikologis ataupun psikiatrik dan sebagainya lah. Itu yang paling penting. Kita kena dan kita kena ajar mereka bahawa mereka perlu memaklumkan. Cik Fazil, banyak perkara-perkara rogol ataupun perkara-perkara sumber maharam dan sebagainya, mereka tidak memaklumkan kepada ibu bapa dan sebagainya. Mereka takut kalau dia melakukan, dia akan dikena semula. Tapi bila dia tak melakukan perkara itu, dia tak kongsi masalah tersebut, benda tu akan berulang dan sebagainya. So that's why bila seseorang itu terlibat dengan masalah rogol dan sebagainya, dirogol ataupun diliwat dan sebagainya, so perlu ceritakan ataupun jangan takut untuk kongsikan masalah tersebut. Jangan takut. Kita bukan untuk menghukum. Kita untuk membantu mereka macam mana kita nak keluar daripada kepompong untuk mereka tidak mengulangi perkara itu ataupun tidak melakukan perkara itu kepada orang lain. Sebab tu kalau ada apa-apa kita maklumkan, sama ada kalau kita tak nak maklumkan kepada, contoh kalau dirogol dan sebagainya, kita tak nak maklumkan kepada ayah, kita boleh melakukan kepada polis dan sebagainya. Kita boleh ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Kita nak menjaga hak kita sebagai seorang perempuan ataupun sebagai seorang manusia untuk menjaga hak. Itu kita boleh laporkan kepada polis. Dan yang kedua dia dapatkan rawatan lah. Itu yang penting. Kita nak merawat mereka bila dia laporkan. For sure orang yang dirogol ataupun diliwat sebagai trauma dengan apa yang berlaku. So bila trauma tu tak diberi intervensi, itu yang mereka akan dendam. Okey, lepas ni aku akan nak buat ni. Bila kita intervensi itu tak dilaksanakan, benda tu akan dia akan okey, lepas ni kau buat aku, apa kau buatkan kau pula.
So benda tu akan berulang lah. That's why kita kena dapatkan rawatan lah, bantu secara fizikal. Yang paling penting emosi mangsa tersebut lah, itu paling penting. Lepas tu and then kita kena pastikan juga mereka tidak akan mengalami trauma yang berterusan. Maknanya itulah saya kata rawatan. Jadi kita jangan biarkan seseorang itu kita buat laporan polis and then kita tak merabuk emosi mereka. Itu pun penting. Kita kena lihatlah, beranikan diri untuk bersuara supaya kita tidak diperlakukan sebegitu rupa dan kita tidak melakukan perkara itu kepada orang lain. Okay, itu paling penting. Kalau kita rasa kita takut nak meluahkan kepada mak bapak, cari kawan yang hampir dengan kita, cari kawan-kawan yang boleh mendengar masalah kita. Kalau takut juga berkawan, takut kawan cerita kawan yang kita laporkan pada pihak polis, biar polis yang membuat siasatan, biar polis yang ambil tindakan undang-undang, itu paling penting lah. Kita kalau macam balik soalan tadi, adakah sama ada dia boleh terlibat ataupun tak, dia boleh berlaku dalam kedua keadaan. Dr. Lee kalau betulkan saya, sama ada dia boleh jadi trauma, takut untuk jumpa, kalau contoh di rogol dia tak akan jadi dia takut untuk jumpa lelaki, takut nak bercakap dengan lelaki dan sebagainya. Contoh kalau diliwat, dia boleh juga terjadi jika diliwat besar, dia akan cuba untuk liwat orang lain sebab dia ada benda tu. Cumanya apa yang paling penting sekarang ni, kita tak nak dia berada di circle yang sama. Kita nak keluarkan dia daripada circle yang mereka alami itu. Itu paling penting sebenarnya. Okay. Ya. Saya setuju apa yang Encik Hilmi katakan sebentar tadi, yang mana kita paling penting sekali dalam isu penderaan seksual ni kan, kita nak break that cycle supaya tak ada lagi ayat yang mana aku pernah jadi mangsa dulu, sekarang aku akan jadi pemangsa kepada orang lain. Kita nak break that cycle dan untuk memahaminya tu memerlukan rawatan, dan juga salah satu rawatan yang Encik Hilmi katakan sebentar tadi adalah melalui psikologi yang mana intervensi berterusan. Saya suka intervensi berterusan tu Encik Hilmi ya. Speaking ataupun bercakap tentang rawatan, saya rasa masa sedikit mencemburui webinar kita kali ni. Rasa hari ni macam masa tu laju je, orang kata tu berdetik. Saya nak tanya kepada Dr. Lee, dalam sudut sebagai seorang pakar psikiatri, apabila kita membincangkan masalah kesihatan mental dan juga perkaitannya dengan kesihatan reproduktif dan seksual ya, apa lagi rawatan, apakah lagi jenis-jenis rawatan ataupun bantuan rawatan yang terdapat di fasiliti-fasiliti kesihatan kita di Malaysia ini yang dapat orang kata mengurangkan ataupun membendung permasalahan ataupun isu yang kita bincangkan hari ini, Doktor? Macam Encik Hilmi kata tadi, psikopendidikan ataupun psychoeducation, intervensi, sokongan. Mungkin Doktor boleh ulas sedikit tentang rawatan dari segi klinikal pula. Dipersilakan Doktor. I think kita dah bincangkan banyak keadaan yang berlainan. So of course dalam setiap keadaan berbeza, mungkin approach atau pendekatan dia mungkin berlainan sedikit. Even walaupun kita ada keadaan yang sama, tapi individu yang berlainan, mungkin isu dia berlainan. Yeah. So I really like apa yang Encik Hilmi tadi cakap. When any client ataupun setiap pesakit yang datang tu, kita kena explore dulu. Kita kena tanya dulu, kita explore sama-sama dan tengok apa isu yang individu ni ada. Okay, so setiap individu berbeza. Walaupun contohnya kalau ada sexual dysfunction, individu A dengan individu mungkin berlainan. Seorang tu mungkin stres tempat kerja, seorang tu mungkin ada masalah perubahan keluarga. So once kita dah dapat tahu apa isu utama, then it's senang untuk kita plan management. Senang untuk kita rancangkan pendekatan yang sesuai lah. Of course yang tadi psikopendidikan is very good. Semua benda ya kita boleh buat. Then of course kalau kita tengok seseorang tu kalau dia ada masalah tertentu, kita boleh cuba plankan. And of course dalam banyak keadaan kita boleh guna terapi yang berlainan. Contohnya psikoterapi. Psikoterapi tu dah banyak jenis tu. Kita mungkin boleh buat CBT, Cognitive Behavioral Therapy, whereby kita akan tanya apa masalah, emosi, fikiran, kita cuba fikir. Sometimes we can use things like psychodynamic, whereby kita akan cerita pasal dulu-dulu tu, apa masalah masa dulu tu, mungkin tak benda tu affect keadaan kita sekarang. So selain daripada itu, jangan pula kita lupa kita ada pendekatan lain. Contohnya dari segi keagamaan. That's why I think most of the places, most of the hospital, big hospital, kita ada ustaz
kita ada pegawai agama Islam kat sana. Because I actually like refer my patients untuk ustaz sebab kita penat cakap pasal medical je, tapi sebenarnya itu tak cukup. Dia perlu banyak pendekatan yang lain dari segi agama. Macam mana pandangan agama tentang masalah ni? Macam mana kita nak guna dari sudut agama untuk kuatkan iman, untuk bantu kita hadapi isu-isu macam ni. So banyak benda yang kita boleh buat. And sometimes kita juga macam Cik Elmi, kita selalu akan refer kalau ada masalah perhubungan keluarga. So kita tengok, kita akan ambil dari pendekatan yang berlainan mengikut seseorang individu. Of course kalau seseorang tu dia ada masalah reproduktif sebabkan oleh masalah psikiatrik mula-mula. Contohnya seseorang tu dia kurang hubungan intim sebab dia ada depression. Bukan dia tak nak, sebab dia rasa sedih. Sebab dia ada, of course dalam keadaan macam tu kita kena treat lah. Kita kena ubati depression tu dulu. And of course kalau dalam ubatan depression tu ada juga dia punya terapi, ada perubatan dia yang sendirilah. So once kita solve yang problem yang utama tu, kita harap yang masalah psikoseksual dengan reproduktif tu akan secara natural tu akan improve. Ya, terima kasih Dr. Lee. Saya curi sedikit lagi masa Dr. Lee, ada soalan daripada audience kita, satu soalan daripada audience kita, dan saya rasa soalan ni penting untuk kita address ya. Soalannya, adakah kanak-kanak yang telah didera secara seksual ataupun sexually abused dan tidak mendapat keadilan sewajarnya dari ahli keluarga atas faktor aib lebih berpotensi, has more potential untuk menjadi pemangsa berbanding yang mendapat sokongan daripada keluarga seperti dirujuk ke hospital ataupun kaunselor? Mungkin doktor boleh komen sikit tentang tu. Again, I tak ada data rasmi lah, in a sense tu berapa persen versus berapa persen. Tapi secara logiknya lah, kita fikirlah kalau seseorang tu dah ada satu pengalaman yang negatif, dan lepas pengalaman negatif tu dia dapat sokongan. Bandingnya seorang lagi yang tak ada sokongan ataupun tak ada intervensi langsung. Of course, yang tak ada sokongan tu dia ada berisiko untuk ada impact yang negatif. Impact negatif tak semestinya dia akan jadi pemangsa ke atau apa. Mungkin kita akan dapat dari segi emosi tu dia lebih tak terkawal. Mungkin lepas bila dia dewasa dia ada masalah perhubungan dengan orang lain. So dia akan negative impact. That is why I think in semua abuse case yang ada kanak-kanak yang ada masalah abuse, biasanya dia ada protokol dia. Salah satu benda tu, of course kita kena buat nilai dulu. At the same time tu, setiap intervensi mungkin kena tengok keadaan lah. Okay, intervensi doesn't mean that dia perlu ada terapi. So kanak-kanak tu nak buat terapi tu dia lain sikit. Kadang-kadang it's just as simple as sokongan keluarga. Okay, sokongan keluarga dah is one of the thing, dan benda asas yang banyak keluarga boleh buat untuk memastikan ataupun mengurangkan risiko that event untuk ada impact negatif kat kanak-kanak. So the idea is very simple tu, setiap kali ada trauma, okay, tak kira dia pendarahan dari segi fizikal ke daripada seksual ke ataupun even pendarahan emosi, okay, there has to be intervensi, assessment dan intervensi lah, sebab kita kena assess dululah apa intervensi yang kita boleh buat. Okay, that is also the reason why that in a lot of time dalam masalah pendarahan kanak-kanak tu jabatan kebajikan dia akan come into play, because first tu kita kena letak that particular child tu in a safe environment dulu. That is where tu ada dia ada child protector lah. Okay, jangan lantik child protector dulu. Dan kena pastikan selamat dulu. Of course, after that, of course, bergantung pada keadaan, dan of course perlu penilaian, kalau perlu dia perlu rujukan, and of course intervensi yang bersesuaian. Ya, terima kasih Doktor. Yang orang kata tu case to case basis lah ya Doktor ya, case to case basis. Okey, memandangkan again macam sekali lagi macam saya cakap, master sedikit mencemburui kita lah Dr. Lee ya, Encik Hilmi ya, mencemburui kita di petang Khamis ni ya. Mungkin saya boleh dapatkan last one final comment daripada Encik Hilmi berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan hak kesihatan reproduktif dan seksual dan juga kesihatan mental ya Encik Hilmi. Apa yang Encik Hilmi boleh rumuskan sebagai orang kata tu
pemberi khidmat ataupun frontliner dalam bidang ini, terutama sekali dalam kesihatan mental, apa yang Encik Hilmi boleh rumuskan daripada perbincangan kita pada hari ini? Dipersilakan Encik Hilmi. Baik, terima kasih Fazril. Apa yang kita telah bincangkan pada hari ini iaitu masalah kesihatan mental, masalah seksual dan sebagainya. Perkara ini adalah perkara yang bukan tabu di kalangan masyarakat kita. Kita perlu ketengahkan perkara ini bahawa masyarakat tidak perlu takut ataupun malu untuk membincangkan perkara-perkara tentang masalah kesihatan mental, masalah kesihatan seksual dan sebagainya. Saya lebih suka prevention is better than cure. Saya suka lebih gunakan ayat tu, prevention is better than cure. Kalau boleh kita tak nak perkara itu dah teruk, baru kita nak jumpa dengan terapis, doktor dan sebagainya lah. Kita nak masyarakat di luar saya menyeru agar semua masyarakat ataupun yang sedang menonton ini, jika mempunyai sebarang masalah kesihatan mental, masalah kesihatan seksual dan sebagainya, pergi rujuk kepada terapis ataupun yang memberi pertolongan secara profesional agar mereka boleh mendapatkan rawatan secara profesional dan mereka boleh melaksanakan ataupun boleh menjalani kehidupan sehari-harian dengan baik. So jangan terlalu stigmatize ataupun jangan terlalu takut ataupun malu untuk berjumpa dengan terapi, kaunselor, psikologi atau psikiatri untuk mendapatkan rawatan, kerana kami ada sini untuk membantu anda semua. Okey. Terima kasih. Terima kasih Encik Hilmi. Mungkin Dr. Lee boleh beri sepatah dua kata yang terakhir sebelum saya rumuskan sesi kita. Okay. Terima kasih Fazil. I just nak echo balik lah apa yang Encik Hilmi cakap tadi. Sebab I think it's very nice conclusion lah. Sebab ini adalah satu platform yang bagus untuk kita bincangkan dua benda yang agak tabu lah. Kesihatan reproduktif seksual dengan kesihatan mental. Yang penting tu bukan saja kita kenali. Yang penting tu yang macam Cik Hilmi cakap tadi, kita kena, kalau kita ada masalah tu, tak kira masalah reproduktif seksual saja ke masalah kesihatan yang lain, masalah kesihatan mental yang lain pun, kita jangan tunggu sampai dah banyak masalah baru kita pergi dapatkan bantuan. And kita kat sini untuk membantu. So kalau tak nak jumpa doktor, nak jumpa kaunselor, nak jumpa terapis, boleh. Asalkan jangan biarkan macam tu, sebab kalau dah lama dia tak di-manage, kalau dia tak diuruskan, bila nak tunggu sampai dia dah jadi teruk baru datang, dan as usual lah, dia akan banyak ada masalah yang lain. So saya echo balik apa yang Cik Hilmi cakap, tak payah malu-malu lah. Kalau kita sakit, kita cuba doktor. Kalau kita ada masalah, kita cuba dapatkan bantuan. Of course, it will be nice lah kalau kita ada platform macam ni, kita dapatkan banyak pendekatan di kesihatan seksual dan kesihatan mental, ada bukan saja medical. Kadang-kadang kita ada kita perlukan gatekeepers yang lain. Contohnya daripada pihak sekolah, daripada pihak-pihak lain, NGO, semua akan memainkan peranan yang penting dalam menguruskan kesihatan mental dan juga kesihatan reproduktif dan seksual. Okay. Ya. Saya bersetujulah. Tak boleh lah pula saya cakap saya tak bersetuju dengan panel kan. Saya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Dr. Lee dan juga Encik Hilmi, yang mana dalam memperbincangkan isu kesihatan mental dan juga perkaitannya dengan kesihatan reproduktif dan seksual, saya suka apa yang Encik Hilmi katakan seperti tadi. Ianya bukan tabu. Tidak lagi tabu. Kerana apa? Kerana dalam statistik di Malaysia lah, kita tak nak tengok statistik luar negara lah, tuan-tuan perempuan, orang kata kita tengok negara-negara kita sendiri. Kedua-duanya adalah masalah kesihatan awam ataupun masalah kesihatan dalam kalangan masyarakat yang meruncing, yang merisaukan. Jika jenaka rogol adalah norma kita masyarakat pada hari ini, na'udzubillah min zalik. Saya risau dengan apa yang akan terjadi di masa hadapan jika tidak ada intervensi berpanjangan seperti apa yang diperkatakan oleh panel kita tadi. Dan juga saya rumuskan bahawa perkaitan hak kesihatan mental dan juga hak kesihatan reproduktif ni adalah jalan dua hala. Orang kata bersimpang siur, tapi dia adalah satu berkait dengan yang lain.
tidak orang kata tu bukanlah janggal untuk kita berkaitkan tentang dua isu ini ataupun isu kesihatan ini ya. Dan mungkin tuan-tuan perempuan hari ini ada terma-terma baru, glosari-glosari baru yang mungkin penonton kita dapat ambil daripada sesi webinar ini, seperti parafilia, gender dysphoria dan sebagainya yang mungkin memerlukan lagi banyak pembacaan, lagi banyak pendedahan, dan inilah apa yang kita mahukan dengan adanya webinar daripada kerjasama daripada Institut Darul Rizwan dan juga Wanita Perak bersama kami di Frame. Perbincangan yang berilmiah, ini yang kita mahukan, bukan jenaka-jenaka omong-omong kosong tuan-tuan perempuan, yang mana masyarakat kita perlu sedar tentang perkara ini. Saya tak ada pantun tuan-tuan perempuan untuk minggu ni, jadi saya tutup perbincangan kita webinar siri ke-6 ini, iaitu HKRS dan kesihatan mental, apakah berkaitannya. Diharapkan perkongsian kita daripada Dr. Lee Wen Jih, seorang pakar psikiatrik di Hospital Bahagia Ulu Kinta, dan juga Encik Muhammad Hilmi Ibrahim, seorang kaunselor daripada Kementerian Kesihatan, dan saya Encik Fazril daripada FRAM. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang buruk baik semuanya datang daripada Allah. Saya kalau ada maaf, salah silap saya serahkan kembali majlis kita ataupun webinar kita kepada pengacara kita Encik Izwan. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ahli panel Dr. Lee dan Encik Helmi serta moderatornya Encik Muhammad Fazril atas penerangan dan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk panduan kita bersama supaya sedar dan peka terhadap aspek kesihatan mental diri, keluarga, jiran tetangga serta masyarakat setempat agar kita semua dapat hidup dengan harmoni dan tenteram, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, webinar Wanita Perak Ex Darul Rizwan siri ke-6 HKRS dan kesihatan mental, apakah berkaitannya, telah sampai ke penghujungnya. Namun kita masih ada baki 6 siri lagi dengan pelbagai topik yang cukup menarik untuk dikupas dan dibincangkan oleh barisan panel yang arif lagi bijaksana, dan pastinya ianya dinanti-nantikan oleh kita semua. Stay tune bersama kami untuk webinar HKRS siri ke-7 yang akan diadakan pada 11 November 2021 di platform yang sama dengan topik yang akan kami war-warkan dalam masa terdekat ini. Jangan lupa untuk like dan follow Facebook Wanita Perak dan Institut Darul Rizwan. Elok nian memandang sawah setelah hujan baru reda. Jika tersedar silap dan salah, permohonan maaf berlapang dada. Pihak Wanita Perak memohon jutaan kemaafan kepada anda semua atas masalah teknikal yang berlaku di Facebook Wanita Perak sebentar itu tadi ya. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, yang kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.